Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah kita sama-sama mulakan majlis ilmu kita pada pagi ini dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertamanya bersyukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan masa kepada kita pada pagi ini, memberikan kesihatan yang baik kepada kita pada pagi ini, memberikan keinginan dan juga perasaan untuk menghadiri perkara-perkara yang baik. Kalau kita tak menghadiri majlis ilmu pada pagi ini, terutama pada pagi Jumaat, yang kita kebanyakan daripada kita ni bercuti, ataupun ada orang yang bercuti selama-lamanya memang bercuti, sebab sudah tak bekerja. Tapi orang yang bercuti, jadi sepatutnya lah bila mereka cuba untuk menghadiri lah, memanfaatkan waktu pada hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kan? Walaupun kita nampak macam kerajaan ataupun majikan yang berikan kepada kita ni cuti, tapi sebenarnya kita ingat dia ni adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala yang menetapkan segala-galanya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidak ada sesuatu yang kamu rasa ingin buat melainkan perkara itu adalah merupakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kamu. Jadi alhamdulillah, pada pagi ini kita hari Jumaat yang mulia ini, kita dapat bersama-sama lagi. Hari ini 5 hari bulan Syaban, betul. 19 hari bulan Mac tahun 2021, tahun 1442 Hijriah. Kita sampai kepada masuk kepada perbincangan lah hadis kita. Hadis yang pertama daripada hadis 40. Jadi insya-Allah seperti biasa, sebab kita ni belajar, jadi kita boleh bertanya lah, jangan segan-segan. Sama ada nak tanya selepas ke ataupun nak tanya sedang semasa ke, macam mana, terpulang. Selepas habis lupa pula. Mungkin kita stop sekali-sekala, kita stop. Gitu setengah jam ke 15 minit ke kita stop. Kita kalau ada soalan boleh tanya. Apa-apa soalan je. Soalan berkaitan, tak berkaitan. Tak berkaitan pun boleh juga. Tak berkaitan ni maksudnya kita bincang pasal hadis, tiba-tiba masuk bab puasa, mana tahu kan. Ataupun selepas hujung nanti kalau ada soalan boleh simpan ataupun tulis siap-siap, kalau teringat lepas kita tanya, kita buat sesi soal jawab khusus. Dah tahulah setengah jam ke 15 minit ke, terpulang kepada penganjur lah, saya ni mengikut saja. Kita masuk hari ni, insya-Allah dengan harapannya kalau ikutnya 42 kali, tapi mungkin setengah-setengah hadis tu pendek-pendek lah. Jadi tak habis lah, mungkin 40 kali jadi 20 kali habis. 20 kali maknanya setengah tahun. Kalau tak 1 tahun. Kalau setiap minggu, kalau rajin. Kalau raya pula ni, jamuan pula ni, apa macam-macam lah kita sekarang ni kan. Tapi kalau saya buat pagi-pagi kuliah tafsir tu, saya tak kira hujan ribut lah, saya kira buat je lah. Sebab apa? Kalau hujan buat dalam rumah. Kalau hujan buat di bawah atap, di tepi Masjid Solihin, ada kawasan atap tu kan. Kadang-kadang hujan. Tapi sebab prinsip saya lah kan. Kalau kita berhenti macam nanti seronok berhenti, bahaya juga. Jadi kena apa-apa pun kita kena buat. Jadi baguslah kita buat kelas macam ni kan. Kadang-kadang ada orang kata, tak apalah, kita tengoklah ni, ada Facebook, ada YouTube, ada, boleh tengok semua. Kadang-kadang perasaan tu lah menyebabkan kita tak buat tu. Sebab kerana ada. Serupa juga macam orang ada kitab banyak, beli kitab banyak-banyak, jadi kata tak baca pun last sekali tu. Tengok-tengok lepas 10 tahun masih dalam plastik lagi
Kita Hajah Khadijah ni kata. Contohnya kan, beli masa pergi di Indonesia dulu, di Surabaya tahun berapa, konon-konon nak baca tak baca-baca. Kadang-kadang kita pinjam daripada library, pinjam daripada orang tu, lebih membaca lagi sebab terpaksa hantar. Jadi bila kita hadiri ni, insya-Allah kan, hadiri majlis ilmu ni, satu kelebihan dia ialah kita terpaksa lah kan. Kadang-kadang kita terpaksa bangun, kalau tak kita tidur contohnya kan, ataupun berehat, ataupun pergi berlari tepi pantai, tepi apa, tepi pinggiran sungai. Tu maknanya lah, konsep saya lah kan. Kadang-kadang you have to find something lah to push you to do something kan, kalau tak kita ni tak buat. Jadi insya-Allah yang pertama, yang keduanya, hadiri majlis ilmu ni dia berbeza dengan hadiri sembang-sembang ataupun jamuan kenduri. Kenduri ni of course lah kita akan buat lah kadang-kadang benda tak betul tu. Kadang-kadang terlibat dengan benda tak betul kan. Iyalah kan, sama sekarang ni kenduri ke majlis ke, adalah tu benda-benda percampuran ke, tak jaga kadang-kadang cara pakaian, ada setengah orang tak jaga, kita jaga orang tak jaga. Dia kalau ikut konsep dia lah kan, bila dalam kita hadiri satu benda yang ada maksiat dalam tu, sama ada kita tegur ataupun kita tinggalkan tempat tu. Tu konsep dia. Kalau nak ikut, nak pergi pub, clubbing apa panggil nak pergi club ke tempat orang putih lah kata kat barat tu, nak pergi club boleh, tapi kena pergi dengan tujuan untuk nahi mungkar. Tu. Tapi kalau tak, baik jangan pergi. Bukan baik jangan pergi, memang tak boleh pergi. Kalau tak, mana kalau ada orang buat kemungkaran tempat tu, kita pergi, ada kemungkaran, kita mesti tegur. Kalau tak boleh tegur, kita kena lari, tak boleh duduk situ. Itulah kan. Kalau tak, kita tanggung sama kan, syubhat lah panggil. Syubhat dosa sama-sama kan. Suara clear insya-Allah clear. Jadi itulah konsep lebih kurang. Jadi bila kita hadiri majlis yang baik ni, insya-Allah kita jaga dan sebagainya, dan kemudian tu insya-Allah kan ada dalam hadis sebut kan, apa ni, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi kepada satu jalan, melalui satu jalan untuk dengan tujuan dia nak cari ilmu Allah, maka Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia satu jalan ke syurga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, satu jalan ke syurga. Jadi macam jalan ke syurga ni banyak, jalan ni kan, tapi mudah satu ni, mudah satu. Jadi Allah Ta'ala mudahkan lah. Tapi kalau kita buka internet je, tak berjalan pun kita kan. Tu antara lagi lah, insya-Allah. Bila nak masuk ni, kita masuk sekarang. Hadis yang pertama. Nanti hajah tu nak pergi pula tu sana kan. Nak balik kan ni. Insya-Allah. Nanti kena sediakan juga sofa-sofa yang menarik. Duduk. Okey, insya-Allah hari ni hadis yang pertama. Kita sebut hari tu tak habis lagi, macam tak habis lagi, tapi secara keseluruhan yang last tu saya buat kesimpulan daripada dalam Muqaddimah Imam Nawawi ni, dia sebut ramai orang telah mengumpulkan 40 hadis kerana ada hadis Nabi yang dhaif dhaif tapi dhaif oleh kerana satu hadis ni konsep dia, bila banyak dhaif dan dhaif tu kuranglah dhaifnya, maknanya kedahsyatan dhaif tu tidaklah seteruk mana. Jadi bila banyak sangat dhaif tu, dia jadi macam kuat. Itu. Dia macam menguatkan di antara satu sama lain. Itu konsep dia. Kadang-kadang hadis tu ada satu saja dan dia dhaif pula. Dia panggil hadis gharib, dia panggil. Ada orang tanya gitu, saya kata hadis gharib. Gharib tu apa? Gharib tu makna satu hadis yang mana dia seorang-seorang je yang meriwayat. Tapi yang ni dhaif tapi banyak. Jadi bila banyak, dia maknanya jadi seolah-olah macam kuat. Walaupun kita kata hadis itu dhaif, tak boleh digunakan jadikan sebagai hukum. Tak boleh menjadi halal haram, tak boleh kita nak gunakan hadis tu. Tapi untuk mengambil panduan untuk amalan, insya-Allah tak jadi masalah. Jadi oleh kerana itulah maka ramai ulama disebut telah mengumpulkan 40 hadis ni. Macam-macam lah. Ada orang ni fikir saya nak kumpul hadis yang berkaitan dengan jihad, dia kumpul 40. Ada yang kumpul tentang zuhud, tentang apa ni, sufi, tentang hati, dia buat hadis 40. Jadi macam-macam hadis 40 ni. Sebab tu kalau kita kata kita baca hadis 40, sebenarnya hadis 40 apa? Dafar Ibnu Mubarak ke, Imam Ahmad ke, hadis 40 apa? Tu kalau orang tahulah.
Kalau orang tak tahulah. Dia tahu 40 km pergi ke Tutong lah, itu je. Dia tak tahu 40 kan. Kemudian bila kita sebut Nawawi, bila sebut Nawawi tu dia kata ada 40 yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi sebut hari tu, kenapa, apa cara dia kata, apa bentuk dia, style dia macam mana. Orang lain kumpul bab ni, orang kumpul bab ni mungkin ada bab sembahyang, bab puasa, 40 puasa, 40 zakat, 40 haji kan. Tapi dia nak kumpul dia kata 40 yang merangkumi Islam tu. Sebab ada hadis, dia ada hadis yang style dia ni hadis yang besar-besar. Bukan besar hadis tu besar, bukan panjang, tapi maknanya dia merangkumi banyak benda dalam kehidupan kita. Sebagai contoh hadis yang pertama ni kan. Hadis pertama ni Imam Syafi'i kata dia merangkumi 70 bab. Ada kan tu? 70 Imam Syafi'i kata hadis ini mencakupi 70 bab dalam fiqh. Maknanya besar lah tu. Dia bukan satu bab saja. Contoh yang saya sebut contoh. Kalau hadis Nabi kata tentang puasa lah. Nabi kata benda kan, umat aku ni sentiasa dalam kebaikan selama mana mereka itu berbuka awal dan juga bersahur lewat. Pernah dengar hadis tu kan? Masyhur lah. Umat aku akan berada dalam kebaikan, sentiasa dalam kebaikan. Maknanya kalau apa? Kalau nombor satu dia berbuka awal. Berbuka awal bukan berbuka sebelum waktu berbuka awal. Mana masuk waktu dulu, confirm masuk waktu. Sekarang baru ni kan macam salah baru ni, perasan tak baru ni salah. Dalam radio dia siarkan azan asar pada pukul 38. Masa tu 47 saya rasa atau 48. 10 minit awal. Dalam radio radio sinilah. Tak tahulah kena marah tak kena marah dia punya penyiar dia tu. Jadi tempat tepi tempat saya tu ada surau. Surau tu pun azan lah awal. Dia tanya, kenapa azan awal? Dia ikut radio, dia kata. Jadi dia pun tanyalah sebab tu, apa hukum kalau seorang tu bila azan dia pun sembahyang? Dia sembahyang asar. Batal tak batal? Batal lah. Mana selepas tu kan, selepas maknanya setengah jam, orang beritahu dia, awak ni apa sembahyang awal? Tak salah. Sama juga dengan puasa. Kalau orang berbuka puasa terawal 1 minit, batal lah. Nak macam mana? Sebab tu kena confirm dulu. Betul ke radio ni kan? Takut radio tu pun tersalah. Takut yang tu salah tengok jam apa ni, yang dalam tempat siar RTB tu kan, 93.3 sebab salah kita pun makan. Dia pun nak cakap macam mana? Minta maaf lah semua orang yang telah berbuka. Dia cakap bahasa tu bahasa saya. Kalau bahasa sini macam mana saya tak tahu. Aku salah tadi. Dia tak tahu dah kan. Jadi macam mana semua orang dah berbuka? Habislah batal habis orang. Macam mana? Dia ada satu benda lagi. Tapi panjang pula saya ni melirik cerita macam-macam benda pula. Kalau jadi imam kata jadi imam. Jadi imam. Kan dia kalau kita sembahyang kalau salah niat. Ini masuk bab niat juga. Contoh Hajah Khadijah jadi imam, kita pun sembahyanglah di belakang dia ni, masya-Allah kan. Tapi kalau 2 orang tak jadi masalah. Hajah Hamni seorang belakang dia. Lepas tu Hajah apa seorang lagi lah, Hajah seorang. Tersalah apa? Dia salah niat. Dia nak sembahyang asar, dia ingat sembahyang zuhur. Dia ingat sembahyang nak sembahyang zuhur ni tadi. Allahu akbar. Lepas tu dah sembahyang zuhur. Orang belakang dua-dua ni dah kat takbir dah. Kan? Ikut syarat dia, makmum mesti takbir selepas imam. Jadi kalau imam terbatal macam mana? 2 orang tak apalah, kata cancel balik. Boleh kan? Boleh beritahu. Stop balik. Sembahyang semula. Sebab apa saya terbatal? Bukan saya terbatal, saya tersalah. Contohlah kalau 2 orang, kalau 1000 Jamai Asri kata, sembahyang Jumaat. Tiba-tiba imam dia tu tersilap, Allahu Akbar. Alamak, aku niat sembahyang subuh. Nak sembahyang Jumaat, contoh kan. Macam mana nak buat? Dah ada 1000 belakang. Takkan dia nak beritahu kepada semua, sila berhenti semula, saya tersalah niat. Habis kacau bila orang belakang ni, orang bawah sana ni, orang ni kelang kabut semua. Apa imam apa tengah sembahyang semua dah angkat takbir kan. Takkan nak berhenti macam mana? Itu soalan yang saya tinggalkan lah.
Hari tu tinggal dah. Abdullah yang keempat siapa? Faham tak masalah dia? Macam mana nak buat? Okey lah. Okey, jadi kita insya-Allah kita beri supaya kita pening-pening dulu. Berfikir-fikir dulu, berbincang-bincang, insya-Allah. Itu kes yang ulama sebut. Kita baca hadis yang pertama Jadi Imam Nawawi sebut apa Imam Nawawi sebut tadi? Imam Nawawi kata dia kumpulkan hadis ni ialah hadis yang besar-besar sahaja. Nak duduk mana-mana pun boleh. Sini boleh, sana boleh, semua boleh. Jangan duduk belakang lah kot. Belakang nampak tak? Tak apa nampak. Peserta-peserta berhemah kata. Apa benda ni kan? Ramai kata penuh hari ni. Ni orang kita di line ni. Masya Allah kan. Ramai ni. Tak apa tak apa. Kenapa? Ataupun tarik kursi. Sini tak apa, sini okey sini. Tolak sikit beg saya tu. Tolak ke tepi sikit. Minta maaf lah dia nampak ni. Okey. Tak nampak, situ tak nampak. Okey. Ajar situ okey. Ada dah. Ada tempat duduk. Okey, jadi hadis Imam Nawawi ni dia special, dia kata aku pilih hadis yang besar-besar. Besar tu maksudnya makna dia tu ialah luas. Makna dia tu ialah merangkumi semua banyak benda, bukan satu benda saja. Kalau puasa tadi tentang berbuka, tentang makan sahur, dua perkara lah. Makna tentang puasa saja. Dia tak ada kait dengan semayang, dia tak ada kait dengan. Tapi cuba tengok hadis yang Imam Nawawi letakkan mula-mula ni dalam hadis nombor 1 kita ni ialah hadis yang merangkumi semua benda. Semua hidup lah kan? Semua hidup kita. Apa hidup kita ni? Hidup kita minta maaf saya nak sebut Imam Nawawi dalam buku dia yang asal dia sebutkan tajuk ni ialah Al-Ikhlas wa Ihdarun Niyah, nama dia. Ikhlas dan mesti menghadirkan niat. Ada dua benda tu Ikhlas dan menghadirkan niat. Nanti saya akan explain sikit. Ini dalam buku asal dia. Kita ni buku tak asal ni, tak ori. Bukan tak ori. Bukan Imam Nawawi ni, kita ambil hadis Imam Nawawi tapi dia explain oleh kita lah Tapi yang dalam buku asal Imam Nawawi disebut macam ni, dia kata ikhlas dan menghadirkan niat. Dua benda yang berbeza tu. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tak ada niat. Tapi niat ikhlas ada, ikhlas ada tapi niat tak ada. Boleh jadi kadang-kadang dia hadir niat tapi tak ikhlas. Macam mana dua benda berbeza. Contoh sebab ajar macam termenung tu kan. Kalau online saya tengok skrin je, ni nampak tu, nampak muka. Tu kata macam nak tanyalah tu. Jadi macam ni Imam Nawawi kata, kadang-kadang kita semayang kita semayang niat ada tak? Nak semayang zuhur, niat semayang zuhur. Nak semayang asar, niat semayang asar. 4 rakaat. Imam, makmum. Kan ada niat. Adalah tu niat. Tapi kerana Allah ataupun tidak? Tu soalan dia lagi. Kadang-kadang kita buat ada niat, saya akan puasa esok hari. Sebutlah lillahi ta'ala, tapi contoh saya sebut ekstrim sikit Boleh nak sebut ekstrim sikit? Ekstrim ni untuk orang muda, tapi pasal saya selalu bercakap pada orang muda. Tapi kita pun muda lagi juga cuma cerita ni situasi orang muda, orang berkapal. Boleh nak cerita orang couple kan? Anak kita pun berkapal juga kan? Anak-anak kita kalau adalah anak nak peringatkan ni. Orang muda pergi berkapal lah mereka ke the mall, Gadong. Lalu yang lelaki ni taklah berapa baik sangat. Kalau keluar ni taklah semayang sangat. Kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang. Yang si lelaki ni. Yang si perempuan ni boleh nampak dengan jelas baik tak baik dia. Pakai tudung labuh katakan. Pakai tudung Masya Allah kan. Jaga aurat lah, pakai siap dengan kaf tangan panggil sini. Masya Allah jadi bila yang si lelaki ni kalau keluar seorang-seorang pergi the mall tu kan, shopping, window ke tak kira lah kan, semayang tak semayang pun. Tapi sekali ni keluar dengan girlfriend dia. Bila keluar dengan girlfriend dia, dia pun masuk waktu zuhur, saya semayang dulu ya. Jadi girlfriend dia ni tak semayang lah, kata tunggu di luar tu. Baiknya si lelaki ni, apakah baik sangat ni. Contoh lagi tak habis lagi contoh saya ni. Masih dalam contoh lagi. Lalu masuklah semayang. Bila dia semayang zuhur, kita tanya niat dia apa masa dia semayang zuhur tu.
niat dia mestilah dia niat sembahyang Zuhur. Takkan dia niat sembahyang Maghrib kan, mentang-mentang dengan girlfriend sampai lupa Maghrib dengan Zuhur. Mesti dia sembahyang Zuhur kan. Saja aku sembahyang Zuhur, Allah lillah pun ada juga, lillah. Tapi sebenarnya, ni kita cerita sebenarnya, bukan tuduhan jangan pergi menuduh, tapi nak cerita hakikatnya. Kenapa 50 kali awak ni, kita bertanya lah pada dia, awak 50 kali pergi the mall tapi tak pernah sembahyang Zuhur, tak pernah sembahyang pun, sampai kasar kan tu, antara Zuhur dengan asar awak tak sembahyang Zuhur tu. Tapi tiba hari ni dia pergi dengan girlfriend awak yang baik tu, yang sopan santun, yang masya-Allah, yang apa lagi tu, yang ya masya-Allah tu, yang solehah habis tu. Kenapa awak sembahyang hari ni? Tanya dia. Mesti sebab girlfriend awak. Awak nak tunjukkan kepada girlfriend awak sembahyang Zuhur pada awal waktu pula tu, jemaah pula tu. Jadi di sini beza. Yang pertama ikhlas, yang kedua ada niat. Niat dah ada tapi ikhlas tak ada tu. Sebab apa? Pusher dia, yang dia buat benda tu ialah bukan kerana Allah tu dah, tu kerana girlfriend tu. Jadi sepatutnya dia niatnya usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lil girlfriend kata tu. Minta maaf lah contoh tapi itulah nak cerita, ada dua benda yang berbeza. Jadi bila kita bincang ni, hadis nombor 1 ni, sebenarnya Nabi sedang bercerita yang besarnya ialah part yang ikhlas tu, bukan part yang ada niat tak ada niat. Walaupun insya-Allah lah kan, perkara ni telah digunakan, diambil oleh ulama dari sudut yang kedua juga, yang pertama dan yang kedua insya-Allah. Jadi kita tengok daripada Amirul Mukminin, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, saya sebab kita belajar kan, masya-Allah kan, sebab ada kitab semua, jadi saya buat style kitab lah. Kalau masjid lain, kalau masjid ni tak ada orang bawa kitab pun, semua menyandar di tiang je. Kitab pun tak ada, pen pun tak ada, ni di masjid. Jadi kena buat style itulah kan. Ni hari ni kita sebab ada kitab, ada pen, jadi boleh tulis kan. Jadi saya nak ceritalah lebih detail sikit. Di masjid tak boleh cerita detail. Dia kata apalah ustaz ni, aku tak faham apa cerita. Kan. Jadi daripada an Amiril Mukminin, ikut dalam hadis kita sebut kita ada hadis ni ada 2 part Nama dia matan, kita ada pen kan, Ajah kan. Pen warna kuning, tapi tak tahulah warna kuning ni nampak tak nampak. Ada hijau sana. Ada hijau. Ada. Alhamdulillah. Aduh, tak, tengok ni okey, nampak tu kan? Tu nampak tu. Nampak, yang penting nampak dalam skrin, nampak kepala je, tak apa. Gitu. Apa ni? Hadis ni ada 2. Bila sebut hadis, kita ada sini, kita ada sanad, sini. Kita ada sini matan. Matan ni isi dia kan. Sanad ni ialah yang kita sebut itu narration dia tu, the link dia tu kan. Ini Nabi sini, bukan Nabi duduk sini. Seolah-olah yang Nabi sini, kemudian generasi. Biasa macam itulah. Dia biasanya 4 ataupun 5 biasanya. 4 ataupun 5. Iaitu apa ni? Sini sahabat dipanggil, sini tabi'in, sini tabi'in, sini tabi'in, sini 4 lah. T kuasa 4. Kalau kita sekarang ni T kuasa 50. Kita hari ni kan, betul tak? Tak tahu, agak saya lah, banyak lah maknanya kan. Sebab maknanya kalau ikut dengan zaman sampai zaman Nabi tu, macam kata Haji sekarang belajar dengan saya belajar dengan siapa? Dengan tok guru saya belajar dengan siapa? Macam tu lah. Sampai mungkin 50, mungkin lah, mungkin 100 saja, saya tak tahu, tak pernah kira. Jadi ni sahabat ni siapa? Orang yang bertemu dengan Nabi. Dia mesti syarat tu bertemu, tak mesti syarat melihat. Dia bukan melihat, dia bertemu. Dia lain bertemu dengan melihat. Sebab apa? Ulama kata kadang-kadang ada bertemu tapi tak melihat, sebab dia buta. Betul juga kan? Ada kan sahabat-sahabat yang buta. Nama dia Abdullah bin Umi Maktum contohnya. Dia buta. Memang daripada kecil dia buta. Tapi dia berjumpa dengan Nabi sebab dia dengar Nabi, gitu. Tapi ulama kata pula
tak syarat dia mendengar nak jadi sahabat ni. Maknanya kalau dia tengok daripada jauh pun dah jadi sahabat dah. Mana bertemu je. Kalau tengok gambar tak jadi. Kalau tengok WhatsApp tak jadi. Contohlah kalau sahabat ada WhatsApp masa tu kan. Seorang tinggal sana, seorang tinggal, Nabi tinggal di Madinah. Dia nampak Nabi, tak jadi kau. Dia mesti berjumpa. Tu syarat dia. Kemudian tabi'in ni ialah orang yang berjumpa dengan sahabat tu. Tak mesti belajar, dia berjumpa. Gitulah, tapi biasanya belajarlah. Gitu. Kemudian titi ni, tabi'in ni ialah orang yang berjumpa dengan tabi'in. Jadi macam itulah seterusnya. Kita ni tak jumpa siapa-siapa. Jadi gitu jadi biasanya sampai kepada 4 ni, area ni, biasanya datanglah Bukhari itu kan. Tu. Ataupun Muslim, gitu. Jadi mereka-mereka ni dipanggil sebagai pengumpul hadis. Jadi dia kumpul daripada mana? Dia ambil daripada orang ni, ambil daripada orang ni, orang ni ambil daripada ni, orang ni ambil ni. Dalam ni kitab kita ni Arba'in Nawawiyah hadis 40 ni, dia tak sebut yang ni semua ni. Sepatutnya sebut. Jadi kalau kita semua tengok hadis betul-betul, ada hadis Bukhari tak aja? Tak ada. Kitab Sahih Bukhari ada tak di rumah? Tak ada. Tak ada. Tak apa, nanti boleh tengok dalam internet ke apa, dalam apa, ada PDF banyak sekarang ni. Dalam kitab Bukhari yang original Bukhari, dia mesti sebut benda ni. Ni semua panjang tu. Lepas tu boring kita baca. Sebab apa? Kita dengar nama semua ni kan. Orang ni kata dah, aku dengar daripada sini, aku dengar daripada sini. Kita bercakap, aku nak tahun ni, bukan nak tahun ni. Buat apa tahun ni kan? Tapi bagi orang hadis ni lebih perlu daripada ni. Tanpa ini apalah guna ini. Tu. Ini yang kata Nabi kata apa tadi Innama yang kita sedang baca ni. Innama al-a'mal binniyat. Ini kata-kata Nabi. Ini nama dia matan hadis. Matan kepada konten kepada hadis tu. Isi kepada hadis. Apa yang Nabi cakap tu? Siang pula tak nampak tu. Kena tolak sikit whiteboard saya ni. Tak apa aja. Buat muka tak nampak, saya tolak sikit. Macam mana? Kita sentiasa apa ni? Customer is always right. Sedap kan. Macam nak jual barang. Tak apalah kan. Tak nampak buat apa. Tu kan tak. Kalau tak kan. Saya belajar dulu. Masa saya kerja tu, lain pula cerita saya. Kita macam banyaknya kan. Saya kerja dengan kilang di Malaysia. Kilang elektronik yang buat komputer, komponen-komponen tu. Lama juga. Saya ada seorang manager. Manager saya tu perempuan, manager tu. Tapi dia ni Unilever tahu Unilever Tahu tak Yang buat semua Colgate, buat apa benda lah. Buat barang-barang kosmetik ke, barang-barang sabun apa semua ni. Unilever buat teh pun Lipton dia juga rasanya. Lipton teh tu. Unilever international. Jadi bos saya tu, dia tu bekas tu orang besar di Unilever Malaysia. Jadi dia kata macam ni lah konsep dia ajar pada saya. Kalau kita hadiri majlis tapi tak dengar buat apa? Kita pula kalau kita ceramah orang tak boleh dengar buat apa? Kita duduk ceramah seorang-seorang ni. Saya duduk ni. Tuan-tuan boleh dengar tak saya? Hadis ni ada 2. Dengar tak? Dia kata baik jangan dengar, baik jangan buat majlis kalau macam tu. Jadi sebab tu lah kita panggil besar-besar sikit ni. Bagi tengok. Dengar tak? Kalau tak dengar lagi tak tahulah. Okey, kalau tak dengar beritahu. Kalau tak nampak beritahu jangan malulah. Last kali habis tu balik. Ajar pula tak nampak. Ajar telah mengapply kan pula dah. Ni. Last sekali saya rasa saya lah kena ni apa kita pecahkan ni pula. Bergurau aja, bergurau. Nanti Hajar pecah betul nanti. Tak ada bergurau je. InsyaAllah kan? Memang sini sudah pecah ni tahun lepas. Begitu? Dulunya sampai? Lagi kecil. Jangan pecahkan, jangan dengar nasihat saya. Ini nama dia matan, ini nama dia sanad. Itu
Jadi Imam Nawawi kata dia tak sebut kecuali dia sebut yang last sekali. Last sekali mana? Inilah sahabat je. Tu sebut an amiril mu'minin, gitu kan? Itulah. Sahabat saja dia sebut. Walaupun sepatutnya sebut semua, tapi dia tak nak sebut semua. Kalau ikut hadisnya, amirul mu'minin hadis tak hadis? Bukan hadis. Hadisnya bermula daripada mana? Sami'tu tu. Tu innama tu. Itu matan hadis. Innama tu. Jumpa tak innama tu? InsyaAllah lah ada kitab kan. Situ sebenarnya dipanggil matan hadis. Yang atas-atas semua tu adalah periwayat. Jadi kalau kita nak ingat, kita ingat yang bawah tu lah. Jadi hadis ni diriwayatkan, tak apalah dia sebut, kita tengok kan, Amirul Mukminin. Amirul Mukminin artinya ketua orang-orang mukmin. Itu kan. Jadi kenapakah dia sebut sini Amirul Mukminin? Kerana Umar ni jadi khalifah. Bila jadi khalifah, dia zaman dulu mula-mula Nabi, lepas Nabi ni khalifah yang kedua ialah Abu Bakar kan. Abu Bakar. Khalifah pengganti Nabi. Yang pertama lah, khalifah yang pertama, yang kedua pula dah. Yang pertama, jadi confuse orang ni. Saya mengconfuse orang manusia. Khalifah yang pertama selepas Nabi adalah Abu Bakar. Apa makna khalifah? Pengganti makna dia. Orang asal makna dia, khalafa tu maknanya belakang makna dia. Orang yang datang belakang. Datang selepas. Jadi Nabi dah datang, jadi khalifah kepada Rasulullah ialah Abu Bakar. Jadi pengganti dia. Orang yang datang selepas Nabi. Umar, sampai kepada Sayyidina Umar, bila Abu Bakar dah meninggal, datang Sayyidina Umar ganti. Sepatutnya gelaran dia apa? Khalifah Rasulullah. Macam tu. Dua kali lah. Khalifah. Maknanya dia pengganti, bukan pengganti kepada Nabi, pengganti kepada pengganti Nabi. Gitulah kan? Faham maksud dia? Jadi kalau ikut ejaan dia, Ar-Rasul. Gitu. Yang ni Abu Bakar ni. Yang ni Umar. Khalifah Rasulullah. Umar pun start fikir. Umar ni cerdik. Dia dah fikir dah masa depan tu. Yang buat tahun hijrah pun dia juga kan. Umar ni fikir, nanti aku ni 2. Kau datang orang yang ke-10 sini. Tahu kan nama dia? Kau apa jawatan kau? Khalifah. Habis penat lah kata. Betul tak Jadi dia kata, aku reka satu perkataan baru dah. Apa perkataan dia? Ni dia, Amirul Mukminin, ketua orang mukmin. Tu. Mudah. Jadi semua ketua. Lepas ni, selepas aku, pengganti aku. Siapa pengganti aku? Lepas Umar, Osman lah kan? Lepas Osman pun Amirul Mukminin juga. Lepas tu Amirul Mukminin, satu je lah, mudah. Kita sekarang presiden ke raja ke sama lah tu gelaran sajalah. Okey, itulah contoh kebijaksanaan Umar, Amirul Mukminin. Seterusnya Abi Hafsin. Okey, nak jelaskan pula sini, itu pangkat dia. Sekarang ni Abi Hafsin ni bapak gitu. Abi tu bapak. Sebenarnya Abu tapi adalah cara baca Arab ni, kadang-kadang bagi bawah, kadang-kadang bagi atas, kadang bagi depan kan. Jadi dia akan tukarlah Abi, Abu, semua sama kan, makna dia sama saja. Abi, Abu, Aba, sama tu. Cuma ayah, makna dia ayah, makna dia. Hafsin tu singa. Singa. Jadi Umar ni dipanggil sebagai bapak singa. Sebab apa? Sebab dia ni, ada orang kata sebab dia ni ganah sikit kan. Ganah dia tu ganah kira apa benda? Kalau kita bacalah dalam sejarah, dia dengan Abu Bakar ni macam langit dengan bumi, 180 darjah. Yang ni kata semelih, yang ni kata tak boleh, kesian dia. Gitu kan. Itu macam itulah Abu Bakar kan. Abu Bakar sedih-sedih sikit. Masuk dalam gua asyik nak menangis, betul kan? Kan dia kena gigit, nangis. Dia takut lah. Kan dia masuk dalam gua apa? Gua Sur, masa hijrah tu. Gua Sur. Bukan Gua Hira masa Nabi nak hijrah. Nak hijrah ke Madinah. Kan dia pergi jalan dengan Abu Bakar. Bersembunyi ke Gua Sur. Kalau saya cerita pasal Gua Sur ni panjang pula, hari ni habis pukul 12. Pernah pergi Gua Sur aja? Tak pernah. Tinggi. Pergi bawah-bawah aja. Kalau pergi bawah-bawah ni kata, dah pergi naik Gunung Kinabalu. Dah. Ke mana? Kundasan. Kundasan tu bukan Gunung Kinabalu. Itu baru kaki dia. Jadi kita pergi kaki. Ramai-ramai kita pergi kaki tau.
Ha? Oh, melilau. Betul lah. Bukan melilau sini. Sini duduk melilau tak? Hujung Brunei ni. Melilas. Oh, melilas. Salah, minta maaf. Okey, habis cerita ni Hajah kata apa benda pula cerita ni melilau. Singa. Abu Bakar ni dia sangat lemah lembut. Umar ni sangat kasar. Cuba tengok kalau baca sejarah dia, Umar ni macam mana Umar? Contoh kata peperangan Badar. Peperangan Badar adalah peperangan pertama berlaku di antara Islam dengan orang kafir Mekah. Bila habis peperangan adalah kena tangkap kan. Jadi tawanan perang. POW. Prisoner of War. Orang Islam dapat tangkap kan. Bila dapat tangkap dah ikat semua ikat lah, tak nak bagi lari kan. Duduk di Madinah tu. Habis perang dah bawa balik semua ke Madinah, orang kafir dah balik ke Mekah lah. Nabi pun fikir, kita nak buat macam mana dengan orang ni yang kena tawan ni. Jadi first time ever. Pergi tanya Abu Bakar, what is your opinion? Macam mana? Apa pendapat kau? Abu Bakar akan cakap apa? Nak tunjukkan Abu Bakar ni lemah lembut kan. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, mereka ni bukan orang lain. Saudara kita, anak beranak kita, bapak kita, kadang-kadang macam-macam kan. Kau bilah kita, kau jangan apa-apa kan dia, kita bebas saja dia. Lembut sangat dia pula tu kan. Dia kata main bebas-bebas kan tak. Mudah-mudah sudahlah, janganlah bunuh dia. Okey, tak apa. Nabi mesyuarat, dia pergi tanya pula Abu Umar Al-Khattab. Umar, macam mana pendapat kau? Dia lawan kita bunuh semua. Tengok kan, nampak kontradik habis dua tu. Yang ni suruh bebaskan je, yang ni suruh bunuh semua. Tu nampak memang macam tu. Sampai ke akhir pun hayat dia, Umar berkata kepada Abu Bakar, dia kata, Abu Bakar ni, kau ni memang tak setuju selalu dengan aku. Dia bergaduh dua orang tu. Bergaduh baik lah. Bukan. Jadi nak tunjukkan perbezaan. Sebab itulah dia ni garang. Ada seorang tu datang kepada Nabi. Nabi tak bayar hutang dia, orang Badui. Kan ada Nabi pakai serban kat sini, selendang sini. Dia tarik tu. Kau tu memang selalu tak nak bayar hutang. Anak memang keturunan Abdul Muttalib macam ni lah. Dia marah-marah, cakap kasar pula dengan Nabi. Umar ada masa tu, Umar cakap, ya Rasulullah, aku nak sembelih je dia ni. Kira nak ambil pedang ni, nak potong leher orang je dia tu. Nak tunjuk ke beranilah dia tu. Dia bukannya sang kancil dia pun ni adalah singa. Jaguar. Bukan kancil. Okey, itu nama dia Hafsin. Hafsin tu maknanya singa. Jadi dia dipanggil sebagai bapak singa sebab berani. Kemudian orang Arab pula nak cerita bagi orang Arab. Orang Arab semua macam tu, terutama perempuan. Perempuan dia tak akan sebut nama. Dia akan sebut ummu apa dia tu. Ummu apa ikutlah. Kadang-kadang tak ada anak pun letak juga ummu. Macam Aisyah. Ummu Abdillah dia kata. Abdillah? Siapa pula Abdillah? Anak dia ke? Kalau ikutnya Mak Abdullah. Mana anak kau Aisyah? Aisyah Ummul Mukminin kan, isteri Nabi. Mana ada anak dia? Jadi tapi dia letakkan juga nama tu. Sebab tapi orang Arab dia tak panggil nama. Panggil nama ni aib gitu. Kecuali isteri-isteri Nabi lah, nama Aisyah tu kan. Tapi kalau orang lain ni panggil mana Khadijah mana? Hajah Khadijah mana? Maknanya suami, kalau ada suami, kalau ada anak dia. Apa? Cakap sekali lagi? Macam tu lah. Dia tak boleh sebut, dia kena umur apa. Anak Hajah nama apa? Haziq. Haziq jadi dia kena panggil Ummu Haziq. Ummu Haziq ada. Itu macam tu lah, bagus. Itu orang Arab tu saya bukan sebut pasal Melayu ni. Orang Melayu tak kisah. Kan? Panggil kadang-kadang teruk-teruk kan. Bulat mana? Bulat bujur lah, macam-macam sekali kan. Kan? Okey, itu nombor yang berapa tak tahu. Abi Hafsin gelaran dia. Semua orang Arab ada jadi yang kita baca hari tu ada tak ingat itu? An-Nawawi. Itu lain pula. An-Nawawi tu biasa dia letak belakang. Itu sebab apa? Sebab nama tempat. Kadang-kadang dia guna nama anak. Kadang-kadang gelaran dia macam ni. Macam ni. Oh, hebat dah. Hajah Khadijah. Saya kenal seorang, Hajah Khadijah kan Amni. Minta maaf lah orang lain tak sebut nama nanti. Tak sebut nama saya. Asyik nama Khadijah.
Kata Hajar Hamni lah pula. Hajar Hamni lah yang H kan. Hajar Hamni kata apa ni, Hajar Hamni ni memang bagus lah, dia rajin kata. Jadi kita kena sebut dia benda kan. Dia ni menghidupkan sunnah kata, menghidupkan sunnah. Jadi kita panggil dia Muhyis Sunnah. Muhyis Sunnah tu makna penghidup sunnah. Pernah dengar tak nama kadang-kadang Salahuddin? Salahuddin Ayyubi tu yang membebaskan daripada tentera Kristian, membebaskan Baitul Maqdis tu dalam peperangan Hittim. Nama dia bukan Salahuddin, nama dia Yusuf. Macam hari tu kan. Nama dia bukan Nawawi, tempat dia Nawawi. Nama dia apa? Yahya. Yahya bin Syaraf kan. Macam tu lah. Jadi kebanyakan orang Arab macam tu. Dia ada apa? Jadi kita ada berapa dah? Banyak kan? Apalah saya tulis ni penuh dah. Pemadang tak tahu ke mana dah saya. Allahu Akbar. Besar sangat sampai tak nampak. Jadi kita ada apa dia? Nama dia Laqabun. Saya tulis Arab apa ke? Laqabun. Yang pertama. Yang kedua, nama dia Kunyah nama dia. Ni gelaran itulah sebab belajar kan. Kunyah. Lepas tu ada lagi apa dah lagi lupa dah saya. Ni Laqabun ni macam tadi. Apa tu? Macam gelaran dia apa? Salahuddin kata. Kalau kunyah ni apa? Kunyah ni sama ada Ibnun, Abun ataupun Ummun. Kalau ada ni anak, ayah ataupun ni. Macam kata Ibnu Umar. Pernah dengar Ibnu Umar? Ibnu Umar. Kalau sebut Ibnu Umar, An Ibni Umar. Lepas ni kita akan baca hadis. Anak Umar maksud dia. Maksudnya apa anak Umar? Siapa anak Umar? Ramailah anak Umar. Tak, yang masyhur seorang je, Abdullah bin Umar. Kalau kata Ibnul Khattab, siapa? Umar lah tu, Umar bin Al-Khattab lah. Kadang-kadang masyhur nama dia Ibnul Khattab. Orang panggil dia. Satu-satu bila nak habis. Okey, Umar bin Al-Khattab. Sekarang ni nama dia Umar. Nama bin Al-Khattab, ayah dia. Dalam Islam ni, dia kalau orang tu masuk Islam, kemudian nama dia tu tak bagus, Nabi akan tukar. Kalau kita pun kadang-kadang ada juga dah AKA bukan AKA Elias dah betul kadang-kadang lah kan, nama tak baik macam kita tukarlah nama tu. Jadi Nabi misalnya kata ada seorang nama apa, nama contoh apa nama awak, dia nak masuk Islam, Busuk nama saya, Busuk bin apa lah Busuk bin Hanyir kata. Jadi kan nama tak bagus. Jadi biasa Nabi tukarlah nama Indah bin Cemerlang ke, contohnya tu, supaya inilah. Jadi ramailah pada sahabat tu yang diubah nama dia bila dia masuk Islam. Sebab orang Arab ni kadang-kadang teruk nama dia. Nama dia benda Kalbun nama dia. Kalbun tu anjing. Bukan kolbun Kolbun tu hati. Kalbun anjing. Kal. Ada orang Arab gelaran dia Al-Kalbi. Pernah dengar tak? Kalau pernah dengar lah. Kalbi. Al-Kalbi. Al-Kalbi tu maksudnya dia daripada Bani anjing. Tapi kenapa nama Bani tu anjing Sebab orang dulu dia beri bapak dia tu nama anjing, nama dia anjing. Ada orang tanya orang Arab, kenapa awak ni menamakan awak ni dengan gelaran-gelaran nama-nama yang teruk? Anjing tak tahulah, babi tak ada, tak tahulah saya. Tapi anjing memang ada, popular. Bani Kalbi ni panggil, Bani Kal. Kerana dia kata, kami nak anak-anak kami ni garang-garang tu, supaya orang takut. Itu. Apa tu, kalau nama hamba, dia kata nama yang remeh-remeh. Nama binatang, nama supaya orang tak takut. Kalau nama hamba, dia ada hamba kan. Hamba dia nama macam hina, nama macam tak smart lah. Macam pelik-pelik lah orang Arab ni. Biarlah. Ya, tu cerita Umar bin Al-Khattab. Kemudian radhiyallahu anhu. Itu Jadi tengok situ yang elok-elok Bila dia kata anhu, bererti dia sahaja yang Islam dia. Kalau dia dan ayah dia Islam, dia akan kata radhiyallahu anhuma gitu. Sebab huma tu makna dua kan. Kalau hu tu makna seorangnya. Kalau huma dua. Kalau hum lebih daripada dua. Kadang-kadang ada juga
Dia sebut radhiyallahu anhum. Maknanya biasanya tu apa? Dia, ayah dia, datuk dia pun Islam. Tiga-tiga Islam. Ada kata-kata macam tu. Jadi kita gelar dia radhiyallahu anhum. Boleh Ada nak tanya tak berhenti saya ni. Dah macam ada pun 9.30 dah berhenti sekejap. Ada apa-apa soalan? Macam mana boleh lalu sini ke sini macam mana? Boleh. Dalam ada dua, kita ada dua siaran hari ni. Satu YouTube, satu Facebook. Cuma Facebook ni masalah dia akan terbalik. Bila saya menulis ni dia orang kata komplain. Terbalik ustaz. Bila Facebook dia terbalik. Kalau dalam YouTube dia tak terbalik. Dia boleh nampak saya tulis ni. Jadi minta maaf lah kenapa banyak sangat sampai berselerak dengan kamera-kamera. Tapi nasib baik, terima kasih lah Ajah sebab kalau guna saya punya ni YouTube tak boleh. YouTube ni dia heavy. Ya, tak apa-apa. Tak apa Memang ada di sini. Jadi dia akan makan lah Ajah punya data. Alal. Okey. Sambung lagi Habis kata tak ada soalan. Qala, dia pun berkata, sami'tu Rasulullah. Dia kata aku mendengar. Sami'tu Rasulullah. Tengok bila ada sami'tu mesti baris atas lepas tu. Di mana baris atas tu? Rasulullah. Sebab tu kadang-kadang dalam hadis kita jumpa Rasulu, kadang-kadang Rasuli. Dia ada sebab tu. Kalau sami'tu mesti Rasulullah. Tapi kalau kita kata hari tu saya dengar ada ustaz tu baca sami'tu Rasulullah. Salah tu. Tapi janganlah kata dia salah kan. Awak bangun, kita mau bangun. Ustaz, salah tu ustaz. Saya belajar Rasulullah. Tak apalah, salah tak mengubah akidah. InsyaAllah. Tak adalah rosak akidah kan. Kita ni nak tegur-tegur kan. Nak ceritanya dari segi bahasanya, aku mendengar Rasulullah, dia kata. Ibnu Umar kata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, innama, dah masuk innama. Tak tahulah saya nak pergi setakat mana huraian ni. Huraian ni kalau ikut dalamnya sangat dalam lah ni. Tak apalah kalau rasa banyak sangat lah ustaz, lebih sangat tu nanti kita akan slow down sikit, akan datang macam ni. Innama. Dalam bahasa Arab ni dia panggil innama ni, dia panggil lil hasri. Apa benda pula lil hasri ni? Ini bahasa Melayu dia, hasri macam ni. Hasri ni apa? Tulisan bahasa Arab macam ni. Hasri. Dia gini hasri ni. Dia makna dia kurung. Mengurung. Tahu mengurung? Mengekiskan. Ambil harimau letak dalam kes tu. Ambil burung letak dalam kurungan tu. Kita kurung tu. Jadi innama ni bila bahasa Arab dia guna perkataan innama, ertinya apa? Hanya senya itu sahaja, yang lain tidak ada. Gitu. Apa dia nak kata? Penekanan Itulah kalau penekanan dia banyak pula dalam bahasa Arab lain. Inna penekanan, lam penekanan, nun sabdu penekanan juga. Dia panggil takkid. Dia gini, misalnya kata saya, contohlah Hajar kata, saya beli apa nak kata? Beli payung ni. Untuk panas sahaja, bukan untuk hujan. Contoh kan payung boleh guna untuk panas, boleh guna untuk hujan, tahu. Tapi Hajar kata innama payung ini untuk hujan. Maksudnya apa? Tak boleh guna payung ni untuk panas. Tiba-tiba anak Hajar ambil guna untuk panas. Innama payung untuk hujan. Dia lebih kuat lah ustaz. Dia macam dia tolak yang lain, tak boleh, yang lain tak boleh. Dia menspesifikkan tu, dipanggil hasru. Complicated bahasa Arab rupanya. Ada perkataan dia kalau dalam Quran sebutkan innama tu maksud dia macam tu. Dia menguat dan menolak yang lain. Kalau ini sesungguhnya, itu menguatkan saja. Kalau innama dia makna lain. Masya Allah. Jadi apa dia yang di sini ni? Di sini maksud dia innamal a'malu perbuatan-perbuatan lah bin niyat gitu. Dia ada dua bacaan.
Kadang-kadang ada hadis bin niyah gitu. Kadang-kadang bin niyat, tapi yang masyhurnya yang ni lah bin niyat gitu. Artinya apa? Kita ada amalan, kita ada niat. Jadi Nabi kata innama, artinya apa? Semua amalan tak boleh pakai kalau tak ada niat. Mesti pakai niat saja. Bergantung kepada niat saja. Kalau tak ada niat, amalan tu tak ada, tak jadi apa, tak terima Allah Taala. Kita kata saya ikhlas, tapi tak kira awak ikhlas pun kalau tak ada niat tak jadi. Tapi saya kata dah buat betul-betul ni, saya semayang tak ada zuhur memang 4 rakaat, tapi bukan kerana Allah, tak terima. Tak boleh lah, takkanlah tak terima, tak boleh tak terima. Nama itu maksud nama, faham tak? Oh. Semua amalan tak boleh pakai kalau tak ada niat. Dahsyat tu. Macam itulah nak katanya. Itu makna dia innamal a'malu, a'mal tu maknanya semua perbuatan. Jadi ulama kata, saya rasa dekat belakang ni kan. Ada kosa kata belakang tu muka surat sebelah tu. Kosa kata. Ada kan? Ada kan? Ke lain buku saya tengah. Ustaz boleh pakai yang itu. Oh ni, yang ni. Ya, yang Oh, nanti saya cakap lain tau. Ini 9. Ni lain pula. Sekejap ni. Panjangnya banyak saya punya wire-wire ni. Wire-wire ni mengikat diri. Oh ni dia apa? Lama tu sikit. Apa ni version lama. Betul lah aja, betul. Ada kosa kata. Tak ada. ya, ada kosakata page 9. Ni aja. Page 9. Betul. Selepas tu terus dia ada. Dia guna kosakata. Kosakata betul. Mufradat. Oh, dalam ni lain sikit. Dalam ni terjemahan dulu. Kemudian baru kosakata yang saya punya. Tak apa. InsyaAllah. Jadi tengok tu dia kata perbuatan. Al-amalu makna perbuatan. Erti apa kerti perbuatan ni? Maknanya semua benda sebenarnya dapat pahala kalau ada niat. Tak semestinya perbuatan tu makna ibadat sahaja. Yang kita panggil ibadat kan, ibadat khusus tau. Sembahyang, puasa, zakat, haji, bukan. Dia semua benda. Semua benda tu apa? Apa-apalah. Gosok gigi ke, tidur ke, makan ke, semua tu Nabi kata mesti akan dia bergantung pada niat dia. Jadi kalau kita buat baik, mana kita akan dapat pahala daripada situ. Gitu. Jadi tak perlulah maknanya kita bukan tak perlu sembahyang. Makna jangan anggap sembahyang sajalah akan dapat pahala. Tahu? Itu maksudnya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang innama likulli bagi setiap imri'in seseorang ma nawa apa yang diniatkannya. Jadi maknanya kalau dia niat baik walaupun perbuatan tu, kalau dia niat jahat walaupun perbuatan tu baik, dia niat jahat walaupun perbuatan tu baik, dia akan jadi jahat. Dia akan ikut niat. Lepas tu ada dalam hadis kata niyatul mu'min khairun min amalihi. Nabi kata niat seorang mukmin lebih baik daripada amalannya. Bukan niat saja. Bukan maknanya saya nak berniat lah sembahyang niat. Tu sesat lagi. Bukan maksud macam tu kan. Tapi maksudnya macam ni. Kalau seorang tu kata nak pergi semayang, tiba-tiba nak pergi semayang jemaah lah kata nak pergi masjid, ataupun nak datang belajar hari ni, tiba-tiba tayar bocor, tayar kereta tau, kereta tak nak hidup, tinggalnya di mana? Dia mentiri jauh lah sikit kata. Takkan nak berjalan kaki mentiri. Kalau belakang tu bolehlah berjalan kaki dah walaupun sampai pukul 10. Tapi tak boleh. Niat dia ada. Niat dia dah buat IQ kereta panggil sini, tak datang. Maknanya niat dia ada. Jadi dapat pahala datang. Lepas tu dalam hadis-hadis sebut masa Nabi SAW berjalan di padang pasir dalam satu peperangan, Nabi kata ala inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah ini ada ramai daripada kawan-kawan kamu semua yang mereka ni nak datang, nak bersama dengan kita, tapi mereka tidak dapat datang kerana habasahum al-uzru. Nabi kata mereka telah ditahan oleh uzur. Maknanya dia ada yang sakit, ada yang macam-macam lah ada masalah gini, masalah sungguh lah, jangan masalah mengada. Kadang-kadang kita ni tak datang hari ni, saya tak boleh datang aja kerja. Kenapa? Ni saya sakit, ada apa ni jerawat satu di sini tumbuh. Ataupun sakit apa? Saya sakit gatal sikit tangan ni, ada sebiji sini. Itu bukan mengada nama dia kan. dia memang tak boleh betul lah kan. Kata rosak ke, memang sakit ke, atau hospital hari ni saya boleh kena buat MCR contoh lah kata
Tu maknanya itu iaitu Nabi kata mereka akan dapat pahala juga. Nabi kata mereka dapat pahala walaupun mereka duduk di rumah, pahala macam kamu ni. Oh, macam tu tak adil lah, tak fair lah. Kita dah penat-penat dapat pahala, dia tinggal di rumah dapat pahala. Tak, sebab niat dia tu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya aja sila. Ustaz, saya tanya. Ha. Sekali supaya ni terang. Kalau sekiranya orang ini baru tahu, yang dia buat dulu tu macam yang buat kerja-kerja apalah yang berikan rumah ke apa. Dia tidak tahu pasal niat itu macam mana? Tak apa. Allah tahu. InsyaAllah. Kalau dia dah bertaubat, kalau dah ni tak ada apa-apa, insyaAllah. Dia sudah tahu lah. Rupanya Betul lah, kadang-kadang taubat ni apa ni, kita kata taubat ni kadang-kadang kita buat dosa, kadang-kadang kita tak, sebab kita tak tahu. Kalau kita tak tahu tak apa. Kan dia angkat daripada umat aku 3 perkara kan. Setelah kita baca kemudian ada dalam hadis ni. InsyaAllah je. Tapi sebab itulah kena belajar tapi. Janganlah tak belajar kan. Sampai mati tak belajar. Dah tua nak mati dah tu kata. Umur 90 barulah nak belajar. Dulu tak belajar, masa ada. Maksud saya tu macam kerja-kerja. Tak apa insya-Allah. Apa benda yang apa kita yang buat tu insya-Allah. Dia gini, kalau ikut setengah ulama dia kata gini kan. Kalau kita buat satu benda kebaikan tapi niat tu tak betul, dia macam simpan dulu KIV. Dia bukan bakar terus, bakar lah. Bakar habis lah kan. Kalau dah delete masuk dalam trash bin pun delete juga. Contohlah kata tak boleh undelete kan. Dia macam masuk dalam trash bin dulu, duduk kan tu. Tunggu. Kalau awak bertaubat, ting amalan tu keluar balik. Undelete, keluar. Bagus juga kan. Dia macam itulah kalau kebaikan dia kata. Tapi jangan kekufuran. Jangan yang tu. Kalau kufur ni macam murtad ke benda kan. Dia akan habiskan, dia tak datang balik dah. Kebaikan dulu. Contohlah kan kita kan buat baik, banyak kita buat baik, kita semayang semua. Tiba-tiba kita ni kata duk terfikir, kalau macam ni sibuk-sibuk nak tangkap aku nak murtad lah dia kata. Aku nak. Tu masuk TikTok pula. Contohlah kan. Kalau kata aku nak murtad, dia tak boleh. Kalau nak murtad ni dah jadi murtad dah. Bercita-cita tak boleh. Aku nak jadi Kristian lah esok kata. Malah aku nak try sekali, nak pergi gereja sekali hari Ahad ni, nak jadi Kristian lah. Taklah automatik dah jadi Kristian lah hari ni awak. Kalau murtad tu masalah dia kan, dia akan hapus semua. Dalam trash bin habis semua dah, tak ada dah. Tak boleh nak korek balik lah. Kalau macam Hajah tanya tadi, hanya kesilapan, kesalahan kita kan. Kalau kita masih lagi beriman, dia masih KIV dulu. Kalau bertaubat, dia akan keluar buncur balik. Tu Alhamdulillah kan. Jadi sebab itulah kena belajar lah ni kan. Supaya kita ni taubat ke, kalau kita tak tahu kan, kita buat salah ke. Macam ni lah. Habis Hajah. Ada soalan lagi boleh? Saya sengaja simpan jam sini supaya orang tengok jam. Oh gitu. Tapi simpan di belakang sana tak apa kot, saya tengok tu. Mana ada? Ni saya ada jam sendiri. Seterusnya, faman kanat hijratuhu. Dia sebenarnya hadis tu, core hadis tu di situ saja habis dah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Habis tu. Yang selepas ni yang faman kanat hijratuhu tu adalah macam seolah-olahnya macam Nabi nak buat contoh. Tu nak explainkan lebih lagi supaya orang sahabat-sahabat tu lebih faham. Apa Nabi kata? Faman kanat, maka siapa? Kanat adalah hijratuhu, hijrahnya ilallahi wa rasulihi. Ila situ ilah kerana Allah bukan kepada Allah. Maksudnya ila kerana Allah, maka dia buat tu kerana Allah dan kerana Rasul. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu akan dibalas oleh Allah kan, Allah SWT, dan dapat pahala lah kerana dia nak mengikut Rasul. Gitu habis satu part. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wa man kanat hijratuhu, ada pun siapa yang hijrahnya li dunia, Nabi buat contoh lagi, kerana dunia whatever lah, atau yusibuha, yang dia nak dapatkan, nak dapat dunia tu, bisnes ke apalah kan, macam-macam lah, ataupun awim meraatin, ataupun perempuan.
seorang perempuan dia perempuan ni dia nak kata kalau lelaki tu perempuan lah, sebab Nabi cakap pada lelaki jadi disebut perempuan. Kalau sebut perempuan, lelaki lah. Imra'atin, seorang perempuan. Kalau dua perempuan, imra'atani, dua orang perempuan. Tapi pelik sikit, kalau ramai perempuan, An-Nisa, dia lain langsung, tak ada kaitan macam. Kan surah An-Nisa kan? Surah An-Nisa tu maknanya surah perempuan-perempuan maksud dia. Dia ramai perempuan, plural. Jauh Dia jarang yang jauh-jauh macam tu. Kalau kita bahasa Melayu lagi mudah lah. Perempuan, dua perempuan, perempuan-perempuan, mudah sangat. Tapi bahasa Arab tu dia imra'atun nisa. Jadi Nabi kata seorang tu berhijrah kerana perempuan yang kihuha, yang dia nak kahwin dengannya, dengan perempuan itu. Fahijratuhu, maka hijrahnya itu ila ma hajara ilaihi, maka dia akan dapat daripada apa, dia akan dapat apa yang dia nak berhijrah kerananya. Gitu. Habis hadis tu. Jadi hadis tu diriwayatkan oleh Imam al-Muhaddisain gitu. Dua orang imam hadis. Abu Abdullah, nama dia Abu, kan kita sebut tadi kalau ada Abu tu maknanya bukan nama dia Abu Abdullah, Muhammad tu nama dia. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ibrahim tu ayah dia, nenek dia. Nenek apa panggil sini? Bukan nenek, datuk ayah kepada ayah. Bin Al-Mughirah, itu datuk kepada datuk. Bin Baz, lepas tu lagi tu bin Bardizbah. Tu pelik sikit nama dia. Bin Bardizbah itu. Lepas tu Al-Bukhari. Al-Bukhari tu ialah bukan nama dia. Al-Bukhari tempat tinggal, tempat asal dia, iaitu di Bukhara namanya. Bukhara tu sekarang ni di Uzbekistan sekarang ni. Uzbek. Jadi Uzbek ni jauh kan, dalam Rusia lah dulu ikutnya. Dia ada Uzbek, lepas tu dia ada Tashkent, lepas tu dia ada Samarkand. Dalam semua tu dalam negeri nama dia Uzbekistan sekarang ni. Uzbekistan tu dekat dengan Tajikistan, dekat dengan Kazakhstan, dekat dengan Afghanistan. Apa? Tan lah. Tan tu apa makna dia tan? Tan ni. Saya tanya dia tan gini, dia jadi macam ni. Tan tu maknanya tanah. Jadi bahasa kita tanah, tambah belakang. Gitu kan. Tanah. Jadi kalau dia kata Pakistan, maknanya tanah tanah Pak itu maknanya suci, makna dia. Pakistan, jadi tan gitu belakang tu. Afghanistan maknanya tanah Afghan, maknanya. Kalau Balochistan, tanah Baluchi. Kalau Tajikistan, tanah Tajik. Orang tu dipanggil Tajik, orang Tajik. Orang Uzbek tu dipanggil orang Uzbek. Sebab 80% daripada penduduk di Uzbekistan tu ialah orang Uzbek. Yang lain tu Rusia ada sikit campur-campur lah. Brunei Tan. Tapi Tan kita Cina pula Tan. Tan tu makna tanah Jadi Bukhara tu dia Imam Bukhari adalah ulama hadis yang paling top dalam mengikut ahli sunnah wal jamaah. Ikut Syiah dia lain sikit. Syiah dia tak suka-suka hati dia. Jadi Imam Bukhari ni ceritalah sikit pasal Imam Bukhari. Buat asal dia daripada apa? Susah kita nak pergi sekarang ni. Sekarang sebab Covid lah. Kalau tak Covid mungkin boleh pergi. Ada kubur dia. Tapi kubur dia ni dekat Samarkand, bukan dengan Bukhara. Dia berasal daripada Bukhara. Orang area tu, kehebatan dia sebagai contoh kita ada 6 orang ulama hadis. 6 orang ulama hadis yang besar yang mengumpulkan hadis, pengumpul hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud kan, An-Nasai, Ibnu Majah dan Tirmizi. Semua tu 5 orang berasal daripada area ni. Jadi maknanya orang Arab ni mana pergi? Seorang je orang Arab, Abu Daud. Jadi orang lain ni apa cerita? Orang Arab ni apa cerita? Duk bergaduh. Kita tak tahu lah duduk buat apa kan. Tapi ulama-ulama masyhur banyaknya daripada kawasan ni. Kalau hadis, itulah pelik kan. Seperti contohnya Bukhari kawasan ni, Muslim kawasan ni juga. Dia daripada Naisabur. Tengok dalam peta Naisabur ni ialah Naisaburi nama dia. Naisaburi dia dalam negeri Iran sekarang ni, tepi sempadan dengan Uzbekistan.
Jadi tak jauh lah dia dengan Bukhari dengan Muslim ni, asal usul dia. Datuk dia tu ni, nama dia datuk dia, nama dia Bardizbah, kan, yang hujung sekali tu. Bardizbah tu dikatakan dia ni tak Islam, dia orang Farsi. Itulah cerita dia. Jadi Imam Bukhari ni kehebatan dia, masa kecil umur 10 tahun hafal Quran semua tu, hafal hadis. Lepas tu umur 18 tahun dah start mengarang buku. Ada buku dia lah. Kemudian dia pun pergi belajar. Masa umur dia 16 tahun, dia kata dia ikut mak dia pergi haji. Jauh tu pergi haji, jalan kaki tu Orang zaman dulu semangat pergi haji, jalan kaki. Sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, mak dia nak balik, abang dia nak balik, dia tak selesai balik. Tak nak balik. Mak balik mak. Jauh kan, bukan nak kapal terbang. Makna jalan tu kan berbulan aku baru sampai ke tempat dia tu. Mak dia balik, abang dia balik, tinggal dia seorang-seorang di Mekah. Dia buat apa? Dia kata aku nak mengaji, dia kata. Jadi dia mengajilah dengan haji. Lepas tu dia belajar di Madinah, lepas tu dia pergi belajar di Baghdad, dia pergi belajar di Mesir, dia pergi belajar di Kufah, belajar di Damsyik. Dia duduk main situlah, pusing sampailah umur dia 60 lebih. Dia mati umur 62. Dia area tu orang zaman tu mati tapi banyak jasa. Jadi sebelum dia mati, dia ada masalah sikit. Masalah apa dia zaman tu? Tahu tak pasal dipanggil ni kalau khuluqul Quran panggil. Khuluqul Quran. Khuluqul Quran ni maknanya Quran tu makhluk. Gitu. Kan dia ada isu, ada masalah dulu ni. Ramai orang masalah ni. Imam Ahmad Ibn Hanbal kena sebat, kena pukul oleh pemerintah pada masa tu, khalifah. Dia ada 5 orang khalifah lebih kurang, dia jadi Mu'tazilah. Khalifah zaman tu dia jadi Mu'tazilah. Dia ikut apa Mu'tazilah? Tahu tak Quran ni makhluk ke qadim? Faham tak kita belajar? Ni elok kan kena belajar tapi kan Allah wujud kidam bakok mukhalafatu lillah wa diqiyamu bi nafsi wahdani aku irada tu yang sifat 20 tu. Kemarin kami baru belajar. Masya-Allah. Ya. Ya, di sini juga. Kemarin. Sifat 20. Betul yang tu. Sifat 20 kan? Kau nak ingat menyanyi. Saya dulu menyanyi baru ingat. Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa dana mutakalliman habis. 20 tu salah satu sifat dia apa? Sifat Allah ni kidam. Apa maksud kidam? Dah belajar belum kidam? Belum. Tak apa nanti belajar nanti kidam ni. Tadi suruh ustaz mana tu? Suruh explain pasal ni Quran ni kalam Allah. Quran ni mana Quran? Kalam Allah. Dia ni kidam ke makhluk? Kita ni makhluk. Kan diciptakan oleh Allah. Quran tu kalam Allah. Dia ni kidam ke makhluk? Awak kata, tu tengok tu. Mana Quran? Ada dah sana tu, ada sana tu. Mashaf kan? Tu Quran. Makhluk ke tak tu? Awak kata, ada orang kata, makhluk kan ni? Kan dulu tak ada, sekarang baru dah ada. Kita cetak tu, siapa cetak tu kan dia tu? Kan? Di Malaysia tu cetak kertas tu orang buat. Makhluk dah tu. Kita kata tak. Quran tu kidam, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bergaduh dua tu. Mu'tazilah kata makhluk, Ahlussunnah kata qadim. Berlawan dua tu besar. Sampai dengan khalifah-khalifah pada masa tu pun terbabit sama. Akhirnya dia hukum orang-orang yang ni. Antara yang kena hukum ialah ni Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ni pada masa akhir hayat dia telah dihukum oleh pemerintah Samarkand. Dia sedih lah kan. Jadi dia pun lari ke satu kampung, lalu dia mati situ. Dia sakit, dia mati. Itu cerita dia lah. Jadi panjang cerita dia, pasal tu insya-Allah akan dibentangkan oleh ustaz nanti masa cerita pasal qadim. Tapi kena faham betul-betul tu kan tu. Qadim ni makhluk kan. Takut nanti ada orang budak-budak sekarang ni tak tahu apa. Dia tahu MU, Liverpool, Salah, dia tahu tu jelah. Okey, cerita ni Bukhari. Habis Bukhari. Kemudian dia kata wa Abu. Ni yang kedua pula. Imam hadis yang kedua. Wa Abul Husain. Imam Bukhari tadi dia menghafal 600,000 hadis. Kemudian dia telah saring, dia kumpul, dia buang semua yang dia rasa macam kurang-kurang kuat,
dia letakkan dalam buku dia 7,000 lebih kurang. Dalam kitab dia tu nama dia Sahih Bukhari, ada 7,000 hadis. Itu pun kita tak terlarat kan. Kita baru nak belajar satu hari ni terkapai-kapai. Baru satu hadis tak habis-habis lagi. Jadi yang kedua, periwayat hadis ni yang kedua ialah Abul Husain. Abu Husain Abu makna ayah dia nama, anak dia nama Husain, Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Naisabur tu memang tepat sekarang nama dia Naisabur dalam negeri Iran. So Iran jadi Syiah sekarang kan. Fi sahihaihima, di dalam kitab dua sahihnya, Al-Lazaini, yang mana kedua-duanya adalah sepaling asah. Asah tu makna paling sahih kitab yang pernah ditulis. Yang paling tinggi sekali Quran lah. Lepas dari Quran apa? Bukhari. Lepas yang kedua ialah kitab Muslim. Habis. Itu terjemahan hadis kita. Macam mana ajar kita? Nak berhenti ke tak berhenti lagi? Tak nak berhenti lagi? Belum dulu. Ada soalan dulu. Break bertanya. Siapa nak tanya apa-apa masalah saja, insya-Allah. Kalau tak kita akan baca lagi. Kita plan satu hadis satu minggu. Ini macam baru terjemahan baru. Tapi insya-Allah kan dah lama-lama nanti kita dah banyak kan. Umar dah tak perlu cerita pasal Umar lagi kan. Okey, tak ada soalan? Ada? Ya. Jadi nampak kakinya. Jadi macam mana kedudukan sembahyang solat makmum? Dia nampak. Jadi batal lah. Makmum pun batal. Makmum pun dia sama ada dua pilihan masa tu kan. Bukanlah pilihan kan. Pilihan maksudnya pilihan dia ialah dia mufaraqah nama dia. Mufaraqah ni niat untuk tidak mahu mengikut iman tu lagi. Tapi sudah habis baru beritahu. Tak masa dia sembahyang, masa tengah sembahyang tadi tu dia mufaraqah, ya betul. Lepas tu beritahulah lepas tu kepada imam tu. Dan orang lain tu depend, orang lain nampak ke tak nampak. Kalau orang lain tak nampak nak macam mana kan. Tapi kalau orang nampak dia kena mufaraqah lah. And then beritahu selepas tu. Imam tu kena ulang balik lah sembahyang sebab nampak aurat lah kan. Dia nampak aurat ni dimaaf sekejap nampak aurat dimaafkan jika sekiranya sekejap dan ditutup dengan segera. Seperti angin tiup kipas ni kuat sangat kata ni. Habis kain-kain saya terangkat kata contohnya. Jadi dia pun turun semula. Tak apa. Tapi dia tak boleh kalau budak tak boleh. Dia katakan dia ada budak dan kera. Contohnya. Ada ulama sebutlah ni kan. Tapi tak payahlah kera-kera ni macam mana ada kera. Okey, dari yang apa dia ajar? Ya sini. Macam mana untuk kalau kan berniat terima cara yang terbaik? Macam mana? Cara berniat yang terbaik. Cara yang orang yang daripada seluruh macam mana yang dapat ikut untuk yang cara yang terbaik. Kalau ikutnya aja, kita akan ada nanti pokok perbincangan hadis dalam buku tu. Dia akan explain cara-cara berniat tu. Tapi secara kesimpulan sebab dah tanya soalan bagaimanakah niat yang terbaik. Niat ni ialah hati. Kena ingat dulu. Niat bukannya mulut. Mulut tu tak ada panggil niat. Mulut tu nama dia talaffuz bin niyah nama dia. Iaitu kita sebut dengan mulut untuk membantu hati. Membantu hati ni maknanya bila kita dah bercakap dengan mulut, dengan lidah, artinya dia masuklah. Macam kita tolonglah. Masuk. Masuk dalam hati tu. Niat dia dengan hati. Kalau seorang katakan, contoh saya sebut yang ekstrim aja contoh macam ni. Dia nak sembahyang asar. Puan saja. Usolli fardhu zuhri dengan kuatlah katakan. Saja aku sembahyang zuhur kerana Allah Taala. Allahu akbar. Masa dia Allah akbar tu, dia nak sembahyang asar. Saja dia kata, aku nak tengok sikit mulut aku ni. Dia jahat sikit katakan. Dia sebut mulut zuhur, tapi dia niat hati asar. Dia sembahyang ni asar. Okey, sah tak sah? Sah. Tapi kalau dia sebut usolli fardhu asri
Saja aku sembahyang asar kerana Allah Ta'ala. Tapi masa Allah Akbar tu niat sembahyang zuhur. Jadi tak jadi sembahyang dia. Tak sah. Sebab yang sebenar tu ialah hati. Kalau tadi niat solat kan tadi boleh simple saja. Betul. Okey. Untuk asal. Betul. Yang kalau itu saja okay. Sudah. We don't have to say Betul. aku sembahyang. Tak perlu. Yang tu sunat. Yang sahaja aku sembahyang sebut mulut tu sunat. Lepas tu panjang pula. Ada setengah orang pula bila Allahu Akbar tu nak masuk semua tu. Dah lah panjang sahaja. Dia kompres zip. Telan. Jadi Iman tak rokok tak siap-siap dia. Tak betul. Terbaik apa? Dia niat ni terlintas saja. Masa angkat takbir tu awak sedar tak awak nak sembahyang ni? Awak nak sembahyang kan nak buat apa ni? Ke angkat-angkat ni nak surrender? Surrender. Orang nak tembak kita. Nak sembahyang lah kan? Dah sudah lah. Walaupun tidak disebutkan. Disebutkan tu sunat dan dalam hati tu. Dan dia sebut bukan semua saja. Dia 3 perkara je. Ulama kata. Yang pertama, aku nak kosak nama dia kan. Nak sembahyang. Yang kedua, fardu ke sunat? Fardu. Yang ketiga apa? Nama dia apa? Zuhur. Jadi aku nak sembahyang zuhur. Aku sembahyang zuhur. Dah 3 je. Imam 4 rakaat lah. Adaan makmumah itu tak wajib semua tu. 3 benda. Nama dia kosak, ta'arud, ta'yin nama dia. Kalau 3 simple macam tu, takkanlah payah sangat ya Allah duduk menari. Waktu kita kanak-kanak kena ajar macam mana. Itulah kadang-kadang tu. Sudah tahu macam sudah belajar kan sudah. Saya nak cerita ekstrim sekejap. Ada dulu masa saya belajar lah dengan guru saya lah, Syekh di tempat saya tu, dia kata macam ni, dia kata kalau orang tu yang duduk duduk macam-macam, duduk pusing-pusing, tak masuk juga. Macam dia macam lekat apa besar sangat nak masuk tu. Dia kata orang tu kita ajar pada dia. Sebab apa orang tu jahil tu sebenarnya. Dia tak tahu macam mana niat yang betul. Tapi kalau kita dah ajar juga pada dia, ajar. Dia tak nak dengar juga. Dia tu ada sakit masalah ni. Bukan saya cakap, dia cakap. Dia either jahil ataupun gila, dia kata. Dah, kan tak pandai belajar lah. Apa pula? Dah kadang belajar, tiba-tiba tak nak faham juga. Tak nak terima juga. Kau pandai awak lah, awak ni. Ajar, silakan ajar. Belakang. Sana pun nak tanya juga. Tak perlu. Dia automatically. Macam tu. Dia macam lampu automatik. Bila malam dia nyala. Contoh kan, ada kan? Solar cell. Ting. Dia nyala. Dia tahu sendiri. Jadi Allah Ta'ala tahu. Kita sembahyang ni dalam waktu tak dalam waktu? Kalau dalam waktu automatik dia jadi adat. Kalau luar waktu automatik dia jadi qada. Jadi tak perlu apa? Tak perlu. Yang tu memang awak sembahyang kan apa sebenarnya? Yang tadilah kan. Walaupun sebut kerana Allah Ta'ala, tapi kerana awetnya, kerana jamak kena. Macam mana tu? Apa yang simpelnya? Yang simpelnya aku nak sembahyang jamak lah. Aku nak sembahyang zuhur jamak. Ya betul. Tapi jamak aja macam ni. Dia ada 2, jamak takdim, jamak takhir. Cuma kemudian lah. Kemudian panjang cerita ni jamak pula ni. Sebab dia niat dia, kalau jamak takdim tak semestinya niat apa-apa kalau sembahyang zuhur tu. Bila sembahyang asar, sepanjang sembahyang tu baru perlu ada niat. Jadi panjang lah 5 minit, takkanlah tak sempat nak niat. Niat tu terlintas je. Lepas ni aku nak sembahyang asar. Sudahlah. Jadi bila asar nanti, saja aku sembahyang asar dalam waktu zuhur dah. Ya. Mufarakah kan? Niat mufarakah tadi tu. Niatnya itu je, aku nak keluar sekarang. Aku tak nak ikut dia dah. Ada terlintas macam tu dah, sudah. Dia mufarakah ni kadang-kadang iman tu batal. Kadang-kadang iman tu baca panjang sangat. Aku nak pergi hantar anak aku tuition. Iman baca, ya Allah, Al-Baqarah tak habis-habis. Jadi kita pun, aku nak cerai daripada iman lah. Rokok aku. Tak apa, dah boleh.
Kurang dengar sikit. Sekali ada orang lain masuk, ia mau ikut jadi imam. Ya, betul. Apa niatnya? Okey. Dah tahu dah soalan tu. Ni saya ulang balik lah supaya orang dalam ni tak dengar ni saya ulang balik. Kalau betul, yes kalau tak betul okay. Ada seorang sembahyang dalam masjid, katakan dalam surau, dalam apa-apa, kita pergi belakang, kita nak ikut dia, gitu kan? Apa niat patut? Niat dia, niat dia ke kita, imam tu ke? Dua-dua. Imam tak wajib niat apa-apa, automatically orang yang belakang tu ikut, automatically dia jadi imam dah. Orang yang belakang tu pula, dia kena niat lah nak ikut makmum, nak jadi makmum. Niat saja, niat sikit je. Walaupun yang di depan imam kita consider imam. Walaupun dia tak berniat apa-apa, yang imam depan tu tak, no problem. Dia tidak. Tapi yang mengubah Ustaz Kenapa yang mengubah? Tak perlu. Dia sembahyang sunat pun boleh. Dia sembahyang sunat. Kan kita pergi sembahyang di masjid, orang dah habis dah sembahyang, ada seorang datang sembahyang sunat, dia dah habis sembahyang, dia sembahyang sunat, kita ikut belakang dia, tak ada masalah. Dia sembahyang 2, kita sembahyang 4, habis 2 kita tambah macam tu saja, no problem. Cuma satu lagi aja, kesalahan orang Melayu ni, kesalahan orang Melayu orang tak Melayu tak biasa tak buat, tepuk. Allahu Akbar. Ada tak Ada tak? Kita tepuk dia kan? Tidak ada tepuk-tepuk tu. Tak perlu tepuk. Tak boleh. Macam mana tahu yang ada orang belakang? Tak perlu tahu pun. Tak perlu. Tak perlu. Tepuk tak ada. Tepuk ni dalam sembahyang satu tempat saja tepuk, iaitu apabila kita datang saf tu penuh. Saf tu penuh kan? Kita datang nak masuk mana? Dalam fiqh kata kita kena cari ruang-ruang yang boleh masuk. Contoh kita tengok sini ada lubang masuk. Kalau kita kurus, kalau kita besar ni kan, lubang besar ni nak masuk macam mana? Jadi ulama kata kita berdiri di belakang imam, bukan di belakang imam, maknanya imam, lepas tu ada barisan kan, maknanya betul dengan imam tu. Maknanya area tu lah, tak mesti ukur lah berapa inci tak perlu dah tapi mana kita duduk di belakang tu, kemudian kita bila kita angkat takbir, kemudian kita tepuk orang yang di belakang tu, orang yang berada di belakang imam. Jangan duduk berdiri di belakang dia, kena tepuk sebelah lah kan. Orang yang duduk di barisan depan tu, di belakang imam tu, bila ada orang tepuk dia, dia mesti faham sekarang ni dia sedang diminta undurlah belakang sikit bersama aku ni solat seorang-seorang sekarang, kesian aku, syaitan bersama aku nanti. Itu isyarat dia. Faham jadi dia pun undur di belakang. Jangan kita berdiri di belakang dia langgar kita pula nanti. Jadi dia undur belakang kita, kita sembahyang. Yang sekarang ni ruang ni kosong lah kan. Jadi yang ni masuk kan macam tu. Kalau dah tahu, Itu masalah. Sebab tu kena belajar. Tak tahu kan dia marah pula. Apa tepuk-tepuk? Dia kata. Apa? Selepas akad takbir. Ya, betul akad takbir. Selepas, bukannya sebelum. Sebab sebelum dalam fiqh kata awak belum masuk dalam sembahyang lagi, buat apa awak kacau dia? Selepas masuk. Dah sudah habis. Ya aja. Kena semangat sikit tu. Hadis ni. Insya-Allah, masya-Allah. Muka surat ke-9. Ya. Okey aja. Dia ada dua. Diterima sah. Satu benda nama dia diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua sah ataupun tidak di sisi manusia. Beza tu
Contoh gini, ada seorang masuk Islam. Tujuan dia masuk Islam adalah kerana nak kahwin dengan si Minah. Kan? Tapi kita tidak disuruh untuk cek niatnya. Kan? Pergi ke pusat dakwah, kena belah dulu dada, kena scan dulu. Awak ni niatkan apa nak masuk Islam ni? Tak perlu kan? Kalau dia kata aku nak masuk Islam, dah. Awak setuju? Setuju. Dah. Sign apa benda kan, buat proses-proses, dah sudah. Sekarang bila dia dah masuk Islam, kita semua orang Islam ni have to accept him lah ataupun her. Accept, apa maksud accept tu? Kalau dia sembelih halal, makanannya apa, binatang sembelihannya. Kalau dia nak jadi imam, boleh. Kalau bacaan Fatihah betul lah. Kalau dia nak kahwin, halal kahwin. Kita jangan kata pula dia dah kahwin dengan Aminah tadi tu. Kita kata, ada orang nama Aminah ke sini? Minta maaf lah. Contoh je. Kata, awak kahwin Aminah dengan Tan tu. Apa tu Tan tu? Bukan masuk Islam ikhlas pun. Dia nak kahwin dengan awak. Kita tak boleh persoalan macam tu. Islamnya sah. Ya, Islamnya sah bagi kita dan kita mesti melayaninya, entertain dia sebagai seorang Muslim lah. Semua hukum-hukum Islam semua berjalan pada dia. Kita boleh terima semua apa-apa dia. Kalau dia mati pun dia dapat apa kita panggil miras, pusaka, semua tak ada masalah. Cuma dengan Allah terpulang pada dia. Kalau dia ikhlas, okey. Kalau tak ikhlas, dia punya pasal. Allah saja tahu. Jadi kadang-kadang budaya orang yang menutup aurat bertudung ni, macam sekarang dia sana bertudung. Jadi niatnya tu niat bertudung tu. Kalau dia okey, contoh kayak gini aja saya buat contoh juga, saya contoh lain sikit. Masalah niat bertudung. Kita ada sekolah kata, ataupun kita ada syarikat. Syarikat ni aku punya. RBA aku punya kata. Jadi kita wajibkan semua peragawati apa nama? Pramugari. Saya tahu pramugara pula. Pramugari semua kita nak wajibkan semua pakai tudung, tutup aurat semua. Okey. Nanti ada orang persoal kata, kalau dia pakai tudung pun kalau dia tak ikhlas buat apa? Itu tanggungjawab dia. Kita jangan tanyalah dia nak ikhlas tak ikhlas, itu dia punya pasal. Yang penting kita ada kuasa, kita wajibkan dia. Sama juga kita ada anak. Suami ada isteri. Suami wajib memaksa isteri dia tutup aurat. Tapi kalau isteri dia ni pandai sikit kan, pandai baca hadis 40. Innamal a'malu binniyat, dia kata pandai pula dah isteri aku ni. Tak kiralah suami dia mesti cakap apa. Awak cakap apa-apa pun, awak isteri aku kena tutup. Jadi kena tutup lah, wajib dah tutup. Tiba-tiba suami dia pergi kerja, dia pun keluar depan tu duduk main. Lalu orang lalu lah. Hai. Contohlah aja tunjuk pada orang lah. Suami tak tahu, suami tak berdosa. Sebab apa? Suami dah suruh dah. Semasa kewujudan suami wajib paksa, wajib suruh, wajib ni kan. Macam itulah semua benda. Sama anak, Ustaz? Anak. Apa? Sama anak. Sama juga. Ya, depan tadi itu dong. Tapi sudah yang keluar sama kawannya, ia bukan tudung. Itu dia punya pasal lah. Itu dosa dia lah. Dia tak dosa. Kita lepas lah. Lepas al. Malah. Jadi macam tadi cerita Ustaz tadi yang awal-awal yang timbul, yang perempuan baik dan lelaki yang kurang baik, dan yang solat. So solatnya tu apa? Sah kan? Yang mana? Yang tadi? Yang cerita tadi. Yang the mall tu? Solat sebabkan yang girlfriend tadi. Ada dua aja. Dalam hadis ni dia nak beritahu, dia kata ada dua benda. Imam Nawawi pun sebut macam tu. Satu, ikhlas tu maknanya Allah Ta'ala terima atau tidak. Yang kedua ialah sah atau tidak menurut fiqh. Jadi niat ni ada dua. Yang pertama, niat menurut fiqh mesti sah. Apa maksud mesti sah? Cukup syarat, buat sebab, ada rukun, ada apa kan. Contoh kan, awak sembahyang tapi menghadap ke Moskow. Kiblat tak betul. Awak sembahyang pakai seluar pendek. Apa awak dia kata tak apa, yang penting ikhlas. Walaupun ikhlas tapi tak ikut fiqh ni, maka tak betul juga. Tapi kalau betul, dia sembahyang dah betul dah. Saja aku sembahyang, dia pun ada niat semua kan. Takbir, tiba-tiba bukan kerana Allah tak terima. Walaupun sah. Jadi sah
Hanya ya. Sah syarat untuk diterima. Tapi kalau dah sah tak semesti terima. Pening sikit. Tapi kadang-kadang tak sah kalau tanpa sengaja diterima. Oh, Ajar nak tanya tu. Tak sabar lah tu. Ni tak habis lagi. Sebab Ajar ni tengah pening lagi sedang berfikir. Kadang-kadang gini Ajar. Dia tak sah pun. Tapi contohlah kata. Saya sembahyang. Saya ada najis. Pada kaki saya pun kan. Tapi saya tak sedar pun. Sah tak sah? Kalau ikutnya tak sah sembahyang saya tu. Sebab ada najis. Tapi sebab saya tak tahu. Saya dah ikhlas dah. Allah Ta'ala terima. Walaupun kalau ikut sembahyangnya tak sah dari segi hukum dia. Tapi sebab saya tak tahu. Tak Orang kafir yang baru masuk Islam, dia tak pandai baca Fatihah. Apa dia nak buat? Dia nak sembahyang. Wajib tak sembahyang? Wajib. Tapi macam mana dia nak sembahyang Fatihah tak hafal lagi? Dia berzikir apa-apa saja. Yang penting cukup masa itu kan. Dalam 1 minit katakan, dia baca subhanallah je. Subhanallah. Baca tak betul kan. Dia tak boleh baca bahasa Melayu. Jadi sah tak sah? Kalau ikut sembahyang tak sah. Sebab tak baca Fatihah. Tapi dimaafkan dan diterima kalau dia ikhlas insya-Allah. Ya Ajar. Pasal aurat. Pasal aurat lah. Macam kalau kita yakin keluar rumah misalnya kawasan rumah nak buang sampah. Ya. So kita yakin tidak ada orang di rumah. Ya. Malas pakai keluar. Pun kita buka aurat. Tak Hajar. Aurat ni, cerita pasal aurat pula ni. Hajar dah semangat tanya tu kan. Ni saya ulang balik soalan supaya orang dalam ni boleh dengar Dan Hajar terus pastikanlah betul tak betul. Saya soalan Hajar ni. Kalau kita di rumah kita, di keliling rumah tu kita pasti tak ada orang. Boleh tak kita keluar lebih kuranglah pakai tuala saja, tak pakai tuala ke pakai sekuk, apa ni panggil ni atasnya. Sekuk kepala ataupun tak pakai apa-apalah. Pakai baju biasa, negeri-negeri nak pergi buang sampah tepi tu. Orang tak ada, kan? Adakah kita ni tidak menutup aurat? Aurat ni maksud dia daripada perkataan ni aurat ni. Tulis pula saya ni. Itu. Ar ni maknanya malu ni. Awak ni tak malu ke buat ni? Itu ar. Jadi satu benda fiqh kata, satu benda yang wajib ditutup dari pandangan manusia ataupun wajib ditutup ketika kita nak melakukan ibadat tertentu. Ibadat tertentu ni macam sembahyang, tawaf zakat tak perlu. Zakat nak bayar zakat sambil tak pakai baju tak apa. Puasa tak perlu nak puasa tak tutup aurat pun tak apa puasa. Tapi sembahyang masa sembahyang saja. Okey. Jadi sekarang ni nombor 1, bila kita ni buat ibadat tertentu mesti tutup aurat. Selesai Yang kedua ni di depan manusia. Jadi di depan manusia ni siapa depan manusia? Dah kalau tak ada manusia tak perlu tutup. Hajah katakan tinggal seorang diri di lautan Pasifik. Satu pulau katakan. Tak ada, yang adanya batang kelapa. Lepas tu ada monyet 2-3 ekor situ kan, ambuk. Wajib tak tutup aurat? Tak perlu. Tak pakai baju apa-apa tak apa. Duduk sorang-sorang situ. Tak ada masa tengok. Nanti Hajah kata, nanti satellite ada, ambil gambar Google. Itu dah luar biasa tu kan di luar daripada ni kita. Tapi tak perlu. Kalau Hajah keliling rumah ni nak keluar, kalau memang confirm tak ada orang, tak apa. Dia wajib tutup ni walaupun dalam rumah kalau ada orang luar. Kan dalam rumah kita kata, ini rumah saya, terpulang saya nak buka. Dah datang orang luar, awak kena tutup lah. Itu maksud dia Jadi insya-Allah tak ada masalah kalau orang nak jumpa kain ke, kalau tak ada orang lah. Kalau tepi tu rumah tinggi-tinggi semua ada pakai kamera ambil gambar, susah pula. Kalau jauh maknanya tak nampak. Dia boleh nampak pada kita lah. Semua boleh nampak, tapi jauh. Jauh. Katakan jauh, pakai zoom baru dah nampak Kita tak pakai tudung. Kalau jauh ni agak-agak memang tak apa ni, tak nampak. Nampak body kita lah. Tapi dia tak nampak aurat tu kan tak nampak ni. Ni apa ni, tudung ke tak tudung? Itu dah dimaafkan. Termasuk yang dimaafkan juga ialah stokin kaki kalau dalam rumah pada family terdekat dia maafkan je. Faham ke? Tak faham. Kadang-kadang sepupu datang kita tak pakai stokin kan, itu dimaafkan sebab keluarga terdekat dipanggil. Kalau perempuan non-Muslim, non-Muslim aurat dia ialah seluruh tubuh kecuali perempuan. Tapi yang non-Muslim
Ya, ya. Dia boleh buka benda-benda yang biasa terbuka. Rambut biasa terbuka, tangan, itu boleh. Sama perempuan yang bukan Muslim. Apa dia? Pembantu bukan Islam. Kita boleh buka. Suami tak boleh. Dia masalah kita arahkan dia tu cerita lain pula ni. Macam mana kita hadisnya habis ke kita ni? Semangat ni kita ni. Nanti Hajah kata. Yang berkaitan dengan hadisnya ada soalan tak? Nanti banyak fiqh pergi semayang boleh tapi takut yang ni tak ni. Ada masalah selepas daripada tu, iaitu pokok perbincangan hadis tu kan. Muka surat yang ke-10 tu. Pokok perbincangan hadis sebab datang hadis ini, saya nak sebut sikit lagi baca sikit lagi, iaitu hadis yang masyhur. Hadis ni diriwayatkan seorang lelaki telah hijrah daripada Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi dengan seorang wanita. Kononnya bernama Ummu Qais. Tengok kan, Ummu Qais tak tahu bukan nama dia. Ummu Qais, mak kepada Qais. Siapa dia? Wallahu alam. Dia tak sebut nama lah sebab dalam keadaan-keadaan macam ni kan. Dan dia kata bukan untuk mendapat. Jadi gini cerita dia, Ummu Qais ni perempuan. Dia ni bertunang dengan seorang lelaki semasa di Mekah kan. Jadi Ummu Qais ni bila dah ada Islam, Nabi kata hijrah, semua hijrah. Dia pun hijrah ke Madinah. Bila dia Madinah, tinggallah boyfriend dia ni di Mekah ni. Dia cakap lah, boyfriend kata, macam mana ni nak menikah dengan aku ni, kau dah lari ni. Ummu Qais kata, beritahu dia, kau nak kahwin dengan aku, kau datanglah Madinah. Jadi dikatakan bahawa hadis yang Nabi sebut ni ialah datangnya kerana berlaku peristiwa ni. Itu satu riwayat lah. Ada riwayat kata tak, bukan sebab peristiwa ni. Tapi tak apalah, tak jadi masalah lah kan. Kita nak kata ada kaitan lah dari sudut mana macam tu lah. Yang sekarang berlaku banyak lah kan ataupun kadang-kadang dunia tu banyak lah kan. Orang dia pergi ke, kenapa pergi ke Poland, kenapa pergi Finland, kenapa pergi ke mana, Texas, ke Greece, kenapa? Sebab sana lebih baik kerjanya. Jadi hijrah tu kerana kerja lah. Tak salah, bukan haram cuma tak dapatlah pahala hijrah kerana Allah tu. Gitu. Kerana dapat harta lah. Jadi awak dapatlah harta sebab awak pergi kerana harta kan. Pasal tu cakap macam apa-apa tadi buat tu kerana Allah macam betul. Tapi awak buat sekarang kerana harta tu kan. Kecuali saya ni nak kena cari harta. Sebab apa? Nak dapat harta banyak ni, nanti saya nak buat ni, nak buat tempat belajar. Hajah kata, nanti nak buat besarkan lagi ni. Ni sebab tak muat ada 500 orang nak datang belajar minggu depan contohlah. Jadi Hajah pun kata, duit tak ada ni macam mana? Kena pergi kerja lah dulu. Di mana? Di Sweden. Hajah pun pergi hilang. Sebulan lepas sebulan bawa balik 5 juta. Dia pun buat ni. Itu maknanya pergi hajah tu kerana niat kerana Allah tu. InsyaAllah. Jadi dapat pahala. Mati pun mati syahid insyaAllah. Kalau pergi tu. Jadi itulah pentingnya berniat. Betul. Niatlah mengubah segala-galanya. Jadi pahala ataupun tak pahala. Kadang-kadang kerana niat tak betul, sia-sia. Sedekah kan? Bagi derma 1 juta. Buat apa? Besar-besar gambar cek tu kan. Ambil gambar pula panggil bulletin semua, ambil gambar permata. Telah Hajah Khadijah telah menghadiahkan kepada anak yatim kaca kata kan. Sebanyak 1 juta. Tu. Apa dapat? Duit 1 juta hilang, dapat muka macam tu. Dia kalau silap-silap kan, kalau benda-benda yang berkaitan macam tu, dia akan dapat dosa lagi. Dia kadang-kadang bukan free. Kalau pergi tadi tu, pergi Greece tadi tu, itu tak dapat apa-apa. Kalau tak dapat apa ni kita kata pasif dia tak pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Tapi kadang-kadang kalau benda-benda yang bersifat keagamaan, dia akan jadi dosa kalau tak niat dengan betul. Macam semayang semayang tak niatkan Allah akan berdosa. Dia bukan free. Faham Walaupun niat dia tu kerana Allah Ustaz, bergambar. Tapi niatnya kerana Allah. Kerana Allah ni gini aja, bukan sebut tu kerana Allah.
Macam kita katakan kita ada suami nak pergi. Elok-elok bang, pergi kerja kerana Allah. Baiklah kerana Allah ni. Tapi sebenarnya dalam hati tu bukan kerana Allah, nak dapat duit sikit Padahal nunjuk ke kan. Niat sebenar tu bukan apa yang disebut. Niat sebenar ialah apa yang mengepush dia tu buat benda tu. Faham Kalau disebut, semua orang niat sebut lillahi ta'ala, jadi kerana Allah lah, mudah sangat macam tu. Dia bukan benda tu, dia dalam hati. What inside your heart. What push you to do something tu. Itulah sebenarnya niat. Bukannya what you say. Tapi kalau yang menggambarkan untuk dalam satu grup yang kita mengajak orang-orang beriman. Kalau macam tu, dia dapat pahala lah insya-Allah. Kalau niat, sebab contoh kata, seorang yang buat kebaikan, dia nak tunjuk. Nak tunjuk apa? Sebab orang ni macam malas sangat buat ni. Kan? Macam tak semangat nak buat, jadi dia pun buat supaya apa? Supaya nak memberi semangat. Niat dia kena nak beri semangat pada orang. Itu dapat pahala insya-Allah. Tapi kalau ia macam berkawan tu untuk melihatkan pada orang yang menderma tu, yang infak kamu ni sudah saya salurkan. Itu mana? Itulah. Benda ni halus kan. Dia sebab tu dia kata riak ni dia macam apa dalam hadis kata? Dia macam satu semut hitam di atas batu hitam pada malam hari. Nampak tak? Tak nampak, dia boleh merayap tanpa disedari. Riak tu macam itulah. Sebab tu dia suruh kita ni kan, dia anjurkan kita ni kalau buat benda yang tak perlu ni, sembunyi lebih disukai daripada kita ni elan. Maknanya kalau boleh sembunyi, kecuali memang perlu pada elan. Faham Perlu declare kan. Yelah samalah. Kalau kita nak bagi semangat orang dalam ni ke, itu sebab Nabi pun pernah buat macam tu. Dalam Islam dia ajar macam inilah, kata sembahyang jemaah sebagai contohnya. Sembahyang jemaah ni boleh tak kita sembahyang di rumah? Boleh. Saya dengan suami saya dengan isteri saya, kita sembahyang di rumah kan. Tapi sama tak sembahyang jemaah di rumah dengan sembahyang di masjid? Tak sama. Sembahyang di masjid pahala dia 27. Sembahyang di rumah tak sampai. Walaupun berjemaah. Betul aja. Nanti ada hadis nanti dia sebut. Yang akan kita baca. Kenapa tak sama? Sebab Nabi sebut dalam hadis yang 27 tu ialah apabila seseorang tu dia ni get ready, dia bangun tidur lah katakan lepas tu dia dah siapkan barang-barang dia nak pergi ke masjid sembahyang ni. Dia ambil wuduk, dia pakai pakaian dia, lepas tu dia melangkah, lepas tu dia pergi tunggu pula iman dia tak semua tu, itu yang pahala jadi 27. Bukannya dia sembahyang seorang-seorang di rumah dia tu kata, tak apa, dia sembahyang dapat 27. Ya betul. Dia tak sama. Sebab sembahyang di masjid tu ataupun sembahyang jemaah dia tu ialah dia kata kerana itu akan juga menjadi syiar kepada Islam satunya. Yang kedua, dia akan menjadi, kalau orang nak berhenti, bayangkan kalau kita tak ada masjid kata. Sebuah negeri tak ada masjid. Tapi katakan kita suruh, semua sembahyang jemaah ya. Masing-masing sembahyanglah di rumah. Sama tak sama? Orang nampak, mana Brunei? Ada sembahyang jemaah ke di Brunei? Entah. Masjid pun tak nampak. Contoh kan? Jadi nama dia syiar satu lagi. Dan imam pula, kalau syiar, tengok dia apa hukum sembahyang jemaah? Sembahyang jemaah bukan perempuan lelaki Hukum dia adalah, ada ulama kata sunat muakkad. Ada yang kata fardu kifayah. Okey, antara dua. Ada yang kata fardu ain, mazhab Hanbali. Tapi kita ambil dua Dia kata macam mana nak jadi kalau satu kampung ni, satu rimba ni semua sembahyang jemaah ataupun ada sembahyang jemaah di rumah, terlepas tak fardu ain? Fardu kifayah. Tak terlepas. Dia mesti dibuat tempat yang terbuka. Kenapa dia perlu terbuka? Kalau terbuka nanti tak riak. Bukan gitu? Imam tu riak lah kan? Dia terpaksa tunjuk pada orang. Sekarang imam keluar. Allah Akbar, pakai speaker lagi, mikrofon lagi. Allah Akbar, Allah Akbar. Bunyi Allah, riak lah tu. Kita duduk di tepi masjid kita, riak tu, imam riak, bila riak. Tengok tu bunyi suara dia tu, sembahyang. Macam orang tak sembahyang. Kita pun sembahyang juga. Macam dia je sembahyang. Kita, sebenarnya memang kena buat macam tu. Imam mesti kena tunjuk kan. Kenapa imam tunjuk? Kalau imam tak tunjuk, macam mana orang nak ikut? Itu dia kata kan. Kadang-kadang ketua negara kan, orang-orang besar, dia kena buat satu benda yang mesti orang nampak dia. Benda tu tak masuk dalam tak ikhlas, insya-Allah.
Begitu juga kita insya-Allah sama-sama kalau kita nak derma apa kan. Jadi kalau kita rasa tu kita tunjukkan, tak apa. Tapi niat kena jagalah. Macam cara video Ustaz. Apa dia? Cara video. Video. Ini cara Tak dengar review. Cara Oh, I bet you. Oh, saya kan review. Ni YouTube. Okey. Itulah siapalah Hajah kan. Ada orang kata, oh tu riak tu pergi ke Sabah ambil gambar tu. Pergi bagi orang miskin ambil gambar. Pergi beli tilam ambil gambar. Macam basuh ambil gambar. Pergi masuk dalam hutan mana jumpa orang miskin ambil gambar. Lepas tu siap dengan juru gambar tu. Adalah orang sibuk-sibuk ni kan. Oh, dia tu tak riak. Tak ada kerja betul kita tuduh pula niat orang tu. Kita mana tahu niat dia. Dia dah buat baik tengok. Ramai orang tersentuh kan. Orang pun nak bagi duit. Kalau dia tak buat macam tu, orang kata pula nanti, David Liu ni buat apa duit kita bagi Dah juta-juta ni hilang ke mana ni Nanti David Liu cakap, saya ikhlas. Jadi nampak tak kan. Jadi kita husnuzan lah dengan dia. Dia buat macam tu kan. Dia dengan Allah tu pun pada dia lah. Kenapa kau susah-susah? Baik kau pergi derma juga, bagus sikit daripada kau sibuk-sibuk duduk tuduh orang tak ada kerja. Baik diam. Daripada menyibuk tak ada kerja untuk mengata ke orang pula. Okey, wallahu alam dia. Ya. hadis ini mencukupi 70 bab dalam fikir. Yes. Kenapa hanya dalam, because fikir ni amal perbuatan amalan. Dia ada macam related to ilmu tauhid dan Okey. Imam Syafi'i kata dalam bab fiqh, sebab Imam Syafi'i ni ulama fiqh. Dia bukanlah tak tahu tauhid, bukan dia tak tahu. Cuma dia sangat apa ni, popular lah. Kan Imam Syafi'i dengan fiqh. Kan? tapi dia ni ada dalam ilmu tauhid. Betul. Ada dalam apa ni, dalam tasawuf semua ada. Cuma sebab Imam Syafi'i ni dia orang fiqh, maka dia cerita dari segi ilmu fiqh ada 70 bab ilmu fiqh ni yang mana perlu kepada niat. Contohnya, sembahyang perlu niat. 1, puasa perlu niat. 2, apa lagi? Zakat perlu niat kan. Kalau beri saja duit, niat lupa niat zakat tadi. Dah kena bayar balik. Haji perlu niat ihram, betul tak? Artinya kata di sini hadis ini Mencakupi. Tapi dalam 70 bab ni Betul. actually hanya ilmu fikir, Ilmu fiqh. tapi juga ilmu tauhid dan ilmu lisan. Ilmu tauhid tak masuk lagi. Itu cerita lain dia kata. Tu. Dia cerita tentang fiqh saja. Di sini hanya berbincangkan ilmu fikir. Ya. Tapi niatan ni juga Perlu dalam fiqh dan juga lain. Betul. Ya, betul. Ikhlas perlu dalam tauhid pun perlu, betul. Surah Ikhlas. Surah Ikhlas kan? Qul huwallahu ahad, di Ikhlas juga. Tapi makna dia lain sikit lah. ni hanya yang menghighlight Fiqh saja. Ya. Lagi apa? Ada lagi? Ya. Sembahyang perempuan jemaah, wallahu a'lam bisawab. Kalau ikut hadis tu, dia kata yang pergi ke masjid sebab dia campur dengan kesusahan dia tu. Kesusahan persediaan kan. Tapi janganlah risau, jangan kata, oh kalau macam tu tak dapat 27 malas Dapat 25 mungkin. Mungkin dapat 23. Ulama kata macam tu. Sebab dalam hadis Nabi, setengah hadis kata 27, setengah kata 25. Jadi ulama buat kesimpulan, kenapa berbeza pahala? Dia kata kerana kadang-kadang kesusahan ataupun kesukaran orang tu, masa orang tu kan, itu menyebabkan dia dapat pahala lebih. InsyaAllah. Jangan risau je. InsyaAllah dapat pahala lebih daripada seorang lah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Apa aja doa ke? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Ya Allah, yang Tuhan kami, Engkau ajarkanlah kepada kami apa-apa yang kami tidak tahu ya Allah.
dan ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami, ya Allah, dan Engkau manfaatkanlah apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah pertemuan kami pada hari ini, ya Allah, pertemuan yang diberkati, ya Allah, dan jadikanlah perpisahan selepas daripada ini perpisahan yang terpelihara daripada dosa dan maksiat, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya menikmati jamuan sikit sekarang. Saya mau bincang sikit sama Ustaz. Terima kasih Ustaz atas Sama-sama. Ya,